Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara. Begitu juga barisan jawatan kuasa penganjur hari ini. Terima kasih banyak. Itu juga para pegawai kanan dan kiri UTSM. Itu juga Deh-deh kehormat, terutamanya yang duduk bawah tangga dengan kat meja belakang. Kan, saya anggap tu dia kehormat lah kan? Macam tu. Siapa yang faham, fahamlah. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur sangat-sangat dapat kita bertemu pada pagi ini. Pengurusan emosi, tak penat ke marah kan? Dalam doa pun ada nada dia, tak penat ke marah kan? Macam tu. Tapi sebenarnya manusia ni memang kaya dengan emosi. Sepatutnya dia kaya dengan emosi. Itu manusia yang normal. Tapi kalau yang tak normal, dia akan kaya dengan emosi tertentu sahaja. Dia akan cenderung marah saja. Ada seorang pula cenderung main aja. Aku malah lah nak pening-pening kepala. Kita kena happy hidup. Dia tak dengar ke apa? Dah, dia memang minit-minit awal saya tak kuat lagi cakap. Sebab guru saya pesan jangan tu masuk gear 5 sangkut kan. Jadi mula-mula tu memang slow sikit, insya-Allah. Kan? Tapi kesian lah kan, yang bawah tangga tu tak dengar kan. Itu lah, jadi saya kena tu yang dia kena adjustkan mikrofon ni kan. Saya nak tengok berapa lama je nak duduk bawah tangga tu. Okey, jadi bila kita tengok pengurusan emosi, tak penat ke marah, sebenarnya bab marah memang ada kan, kena ada. Tetapi bila cerita tentang kalau kita tak normal, dia kata dia akan lebih cenderung satu sifat tu lebih pada dia. Ada orang aku malah lah fikir-fikir, relax lah, aku nak enjoy hidup, nak main je. Sudahnya dia menyusahkan orang lain. Dia tak kerja, dia tak datang kerja, dia lepak kat luar sebab dia malah nak fikir benda-benda yang susah kat dia. Macam bekerja pun macam tu juga kan. Bekerja macam kita hari ni, syukur. Syukur kita, Allah bagi peluang kita ada kerja. Kita bekerja di UTHM ni kan. Sebab apa? Sebab ada orang nak sangat kerja tapi tak dapat kerja. Tapi bila dah dapat kerja, emosi kita bertukar kan. Nak pula hari Senin pagi, aduh, masuk kerja. Hari Ahad tu cuti. Sorry, tu tukar-tukar hari Ahad. Tapi dalam banyak-banyak hari ni yang paling menggembirakan kan, hari Rabu kan. Sebab ada seminar. Jadi maknanya tak payah kerja. Macam tu lah. Macam tu lah. Jadi dia bukan masalah nak dengar majlis ilmu sangat kan, tapi jadi kepada siapa yang ingin mendapatkan kursus 7 hari tu, ada perkara perlu anda lakukan. Scan QR code kan, scan kehadiran lah apa semua kan. Ya. Bukan semua orang datang sebab tu, tak. Ada di kalangan kita datang ikhlas kerana ilmu. Macam tu lah kan. Dan ada yang excited nak tengok Samsul Debat depan-depan. Tak tahulah kan. Dan tengok belakang tak tahu macam mana rupanya kan. Tengok depan. Jadi emosi ni apa? Emosi ni merujuk kepada reaksi seseorang kan? Reaksi seseorang mahupun peristiwa. Emosi ni juga dapat ditunjukkan ketika merasa senang terhadap sesuatu, marah pada seseorang atau takut pada sesuatu. Jadi boleh nampak itu kalau daripada aspek emosi. Dan emosi ni memang adalah satu perkara yang penting untuk dikawal. Sebab kalau tak dikawal, dia boleh membawa kepada Itu salah aku ke salah kontrol belakang tu cakap? Kan?
dia akan membawa kepada kemudaratan kadang-kadang. Contoh kita tengok kes penderaan bayi. Sebab tu kegagalan mengawal emosi dia, tidak menguruskan emosi dengan baik. Perceraian, satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Mana setakat ni dah seorang cerai. Setakat start ceramah ni dah seorang bercerai. 13 minit satu pasangan bercerai. Yang paling best sekali, yang paling ramai sekali bercerai, Melayu beragama Islam. Sebab apa? Sebab dia paling ramai sekali dalam Malaysia. Ada kan? Sebab memang tu yang berlaku kan? Marah sikit cerai. Aku cerai dengan kau. Kau ingat aku cerai dengan kau tadi? Jangan lupa tau, kita cerai dah ni. Banyak kali diulang ayat tu sampai dah habis talak tu dah. Ada yang baru ni, suami tu marah isteri dia. Dia cakap, kau tak sampai rumah sebelum pukul 5, jatuh talak. Dia cakap macam tu. Dia marah isteri dia pergi kerja. Tengah customer tengah ramai dekat kedai dia. Tengok dah pukul 4.45, tengok bini tak sampai, risau pula dia. Dia pergi datang ambil sini dia. Tahu pula takut kan. Jadi makna kata itulah keadaannya. Kenapa penting menguruskan emosi ni juga? Sebab pentingnya supaya kita boleh dapat mencapai matlamat hidup kita ni dengan lebih baik. Sebab kadang, contohlah kalau pergi interview kan, bila interview, nasib-nasib kalau dapat panel yang baik. Sila perkenalkan diri. Apa perasaan awak bila datang kemari? Macam mana? Apa pandangan awak tentang tempat kerja seperti ini? Bertuahlah kau dapat orang interview macam tu. Kau tak tengok muka cendekiawan, muka macam Profesor Madya Ulung seluruh dunia. Kau tak tengok kalau dia datang, daripada mana ni? Kenapa nak sangat kerja sini? Wah kan, ada yang macam tu. Kita ni geram je. Kau tunggulah aku dapat kerja besok. Ayat dia kan. Wah, minta jawatan apa betul tak habis kan? Cara dia nak balas dendam tu kan. Cara nak balas dendam tu. Bukan saya kata apa, makna dia punya geram lah dekat orang tu. Kan? Tapi kena kawal. Tapi ada juga orang, dia emosi ni, dia tengok tempat. Dia kadang-kadang dengan orang lain dia boleh sabar, tapi dengan isteri sendiri dia tak boleh sabar. Cubalah open sikit. Dia cakap dengan kawan dia, cubalah open sikit, jangan mengongkong sangat isteri ni nak bekerja. Dia kata, bini dia tak pergi keluar. Bini dia suruh duduk rumah. Kat rumah dia punya, jaga tu macam penyayang sangat. Mari sini, salam uncle. Salam uncle. Oh, baik betul beri bahasa dia. Dekat rumah sapak kan dengan anak dia, anak sendiri macam tu. Ada orang macam tu, dia tengok tempat pula. Jadi itulah sebenarnya ada hubung kaitnya dengan apa yang disebut sebagai akhlak, adab dan sahsiah. Akhlak, adab dan sahsiah. Kan? Sebab bila sebut tentang akhlak, adab, sahsiah ni, dia bukan satu benda yang boleh dibuat-buat. Sahsiah ni benda yang automatically build up dekat dalam diri kita ni. Kan? Dekat dalam diri kita ni, dia jadi contoh macam dekat sekolah dekat sekolah kan. Okey, kelas, jom ikut cikgu pergi kat padang. Buat satu barisan, line panjang macam ni. Okey dah, okey. Jom kita jalan. Mana sampah nampak dekat rumput, tolong ambil, dia kata. Dia pun ambil lah sampah dekat rumput tu, kemudian dia buang dekat dalam tong sampah. Soalan saya, dekat mana sahsiah yang baik dekat situ? Apakah sahsiah yang baiknya di situ? Dia tiba-tiba kau jadi macam tu kan? Tak. Apakah sahsiah yang baik kat situ? Kutip sampah? Salah. Mengikut arahan. Itu yang baiknya. Sebab kalau nak ikut sahsiah mengutip sampah yang baik adalah tanpa cikgu dia suruh, dia nampak sampah tu, dia terus ambil dan masuk dalam tong sampah. Itu sahsiah dia yang baik. Tengok ada yang menyorok kat balik TV tu. Ni kat balik tiang. Okey. Kesian, blind spot. Macam mana kau boleh tahan yang duduk situ tengok TV macam tu kan. Oh, dekat situ dia nampak muka saya ke? Oh, ada. Okeylah macam tu. Tengoklah TV tu. Ada. Kan. Jadi
Macam saya sendiri pun, saya baru tadi saya share lah dengan Puan Aspalela tadi, saya kata waktu minum tadi ni, saya cerita dengan semua. Saya baru-baru ni saya tiba-tiba rasa penat. Saya rasa penat sangat dengan ayat senangnya, penat dengan hidup ni lah. Penat kenapa lah macam ni hidup aku. Hari-hari ceramah, pagi petang malam, pagi petang malam. Lepas tu kena tanya, tak ada cuti ke? Seorang tu pula tanya, kan tak rehat ke? Jadi lepas tu Samsul dapat tak habis-habis nak kencing pun, ya Allah, dekat dalam toilet, dekat stesen minyak tu selisih. Aduh, sampai satu tahap tu, kita bukan you all saja tahu kerja tu jadi burn out, saya pun jadi burn out tu. Saya kata aku nak rest lah, manalah aku nak rest. Saya teringat tahun lepas saya berceramah, saya dijemput untuk berceramah di Kedutaan Malaysia di Jakarta. Terkejut tu, unthinkable. Tak sangka. Sampai dekat airport Soekarno-Hatta tu, dekat Jakarta, tak ada yang kenal aku. Saya punya happy, saya pun buka emas saya dengan jalan dengan saya siap tanya-tanya muka saya. Jadi lepas tu saya kata, saya dah tahu satu hari nanti kalau aku nak rest, ni lah tempat dia. So tu yang siapa yang rajin follow saya, dia akan perasan hampir 2 minggu saya tak ada live. Saya beristirahat di Indonesia. Saya sepatutnya pergi umrah. Ke umrah tu saya dah pergi itu saya rest, saya pergi ke Indonesia. Tiba-tiba sama masa saya, Ustaz lah, orang Malaysia yang sama turun flight tu, tak apalah, itu tak apa lah. Kan? Tapi memang kebanyakannya tak kenal. Saya rest pergi kat satu pesantren di Jawa Barat. Tapi memanglah Indonesia ni yang bagusnya kat sana, selain pada tenang, hospitality dia lah, cara dia melayan kita kan. Best. Siapa nak berehat, Indonesia. Dekat pintu hotel tu, masa hari pertama sampai sebelum pergi ke pesantren tu, selamat datang Pak. Baik kau. Kat sini raja dapat jam tu. Dekat sana, selamat datang Pak. Di mana ya toiletnya? Sini Pak, saya tunjukkan. Dia tinggal tak menyangkung sebelah aku. Dia tunjuk sampai ke bilik air. Tunjuk. Kaunter hotel ya Pak, apa yang boleh saya bantu, apa bisa dibantu. Kau pergilah hotel depan ni tu, bilik tak ada. Itu yang Puan Aspalela nak bagi bilik hotel ni. Tak apalah, tak payahlah, terima kasih je lah. Rumah tamu tengah renovate je lah, tak apalah. Lepas tu saya cerita tadi, kalau supir dia, driver dia memang dengan baju batik Jawa tu kan, bawa tegak, dia bawa tempat makan, jomlah turun makan sekali, mari turun makan sekali. Tak apa-apa, aman Pak, saya dalam mobil aja Pak. Tak turun dia makan. Kau tanya driver TSM ni, sama kenyang dia dengan bos dia kan. Kadang-kadang dia makan lagi banyak daripada bos dia. Dia yang tahu, bos ni sini sedap bos, dia yang cadang kan. Tu tak adalah cerita. Tapi bukan UTSM ni yang cawangan dekat Zimbabwe punya, sini okey. Tapi memang tak, ni saya cerita. Jadi emosi kita ni Pak, di kawal saya pergi, suasana tenang. Di sini Pak, minta maaf, HP-nya pun perlu diambil Pak. HP, handphone bagi. Ya Allah, rupanya hidup tanpa handphone ni. Ya Allah, tenangnya. Tak ada sibuk ke nak tengok. Tak ada. Kan? Dengarkanlah. Tak ada. Tenang betul. Sebab apa? Salah satu saya buat tu sebab saya nak uruskan balik emosi saya. Saya takut saya ni terlampau ni kan, kerja sangat, nanti besok saya jadi tak normal. Saya marah ke, saya apa ke, saya kena kontrol lah. Alhamdulillah, saya tenang balik. Tu yang baru-baru ni barulah start ceramah balik semula kan. Dan start ceramah ni tiba-tiba lah pergi ke UTSM, pengurusan emosi. Semalam pun cerita tentang pengurusan emosi kan, penderaan, kes bunuh, banyak. Kalau kita tengok macam mana perasaan orang bila membunuh tu, apa perasaan orang tu, tak tahu. Tu belum cerita lagi, ada satu hamba Allah tu dituduh membunuh. Ni ada satu kes membunuh.
Dia dipenjarakan sebelum dijatuh ke hukuman gantung. Dia jatuh ke hukuman gantung tu, dia membunuh ada seorang ni, saya tak nak sebut apa, nanti semua orang akan cek kes tu pula kan. Nanti kata saya ni mendedahkan maklumat, mendahului mahkamah pula kan. Tapi ada satu kes ni, hamba Allah ni dituduh membunuh adalah seseorang ni. Bila dia tuduh membunuh, kemudian dia mati-mati dia cakap dia tak buat, tapi lah dia bukti menunjukkan sebaliknya. Kan? Ada satu je bukti, kebetulan ada DNA dia kat situ. Kan? Entah macam mana kita salam orang ke, kita jumpa orang, kita sebut engkau ni, lepas tu kita punya DNA tu cap jari tak ada dekat badan dia kan. Kita tak sedar kan. Tapi lepas tu akhirnya dia dihukum, dijatuh ke hukuman mati. Tapi sementara tu dalam proses rayuan tu dia dipenjarakan hampir dekat 10 tahun dalam proses rayuan tu. Dan dalam tempoh 10 tahun tu dia telah berjaya mengislamkan 18 orang lagi banduan dekat dalam penjara. Dan kemudian sampailah masa yang ditunggu, dia digantung. Nak digantung tu, ni yang cerita kat saya ni kaunselor penjara. Kaunselor penjara dia beritahu kat saya. Dia cakap kat saya, dia kata dia selama ni nasihatkan orang, dia rasa dia kuat, dia rasa dia emosi dia boleh bertahan, tapi dia koyak dia kata koyak emosi dia waktu hari last day jumpa family. Dia tak boleh tengok banduan terakhir kan, dia tak boleh tahan waktu dia jumpa isteri dengan anak-anak dia buat kali terakhir. Dia cakap dengan anak-anak, ayah dah tak ada lagi tau, besok tolong jaga mak elok-elok jaga solat, belajar rajin-rajin, jangan sakitkan hati mak ayah lepas ni dah tak ada dah, tak payah dah datang sini tengok ayah. Dan yang paling best sekali, yang paling bukan best macam mana, maksudnya yang paling menyentuh hatinya adalah waktu sebelum tu, petang tu, dan masa tu memang kaunselor ni keluar, dia tak tahan tengok nangis, anak-anak ni pun nangis. Dia pegang tangan imam, dia pegang tangan kaunselor, Haji, Tuan Imam, besok Tuan Haji dengan imam akan uruskan jenazah saya kan, jangan kasar-kasar ya, insya-Allah saya ni orang baik, insya-Allah saya tak apa ni, dan saya nak mengaku satu perkara pada dua orang ni, orang terakhir saya jumpa, demi Allah saya tak buat apa yang mereka tuduh ni, tapi saya redha. Bayangkan kalau kita ada kat situasi macam tu, dan dia emosi dia tenang. Tu cakap tu, kalau orang lain kebanyakan banduan terakhir hari last tu memang dah tak makan dah. Kan? Ada tak makan, ada yang dah mula menung, ada dah tak cakap. Dia boleh minta lauk yang terakhir tu, dia boleh minta apa dia nak makan. Macam tu lah. Itu sebabnya emosi ni dia berkaitan dengan tekanan yang datang dalam hidup kita. Tekanan kena ada. Mana ada orang tak ada tekanan dalam hidup? Cantik dipandang bulan mengambang terang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Tentu ada ujian kan? Tiba-tiba kena duduk depan sebab lambat kan, jadi tempat duduk belakang dah penuh. Dan orang kita sekarang ni dia pelik, dia penuhkan tempat duduk belakang kan, betul kan? Saya nampak lah kau baru sampai tadi kenapa lah kau attack aku, dia kata tak adalah gurau saya ni memang kuat gurau jangan risau. Jadi mana kata tekanan akan ada dalam hidup kita, tetapi kita kena yakin sebagai orang yang beragama, kita kena yakin apa yang Tuhan bagi tahu kat kita. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap benda yang susah akan jadi senang. Satu akan ada kemudahan dia, akan ada kebaikan dia kan? Tapi takkan nak marah, tak penat ke marah, dia kata kan. Tapi itulah kerjanya orang perempuan, marah kerja ni. Siapa marah, dia kata, cakap je lah, tak cakap pun tak boleh. La ilah, kau sedar tak kau marah tu? Macam tu lah kan. Macam tu lah, ada je benda kan. Betul. Tapi kita menguruskan emosi. Sebenarnya pada saya, kalau saya pula cakap, saya selalu cakap kat isteri saya, nak marah boleh marah, tapi cara kita marah kan. Kena tak marah gila lah kalau tak marah kan. Memanglah soal masa mula couple memang kau tak marah, semua okey, kentut pun wangi. Semalam bau dia lain kan. Macam tu siap boleh bincang membahaskan bau kentut tu, gila betul kan. Kan betul. Berapa ramai orang perempuan dia dah kahwin dengan suami, dia boleh cakap, ya Allah rindu betul bau ketiak suami. Kalau tak ada, memang ada tau isteri yang, ya Allah lama tak dapat bau ketiak bang. Dah anak dah 8 tu
Dengan tahap tu, mak ada tak? Tak, sebab lain tau, perasaan ni dia lain. Itu saya kata tadi, bila dia marah memang kena marah, itu biasa. Tapi cara kita marah jangan sampai over, hempah-hempah barang, baling-baling benda, pegang pisau. Macam dia cakap dengan suami je. Kita kadang-kadang tu yang kita kena profesional. Saya pernah ada ceramah sebelum ni di UTHM. Saya kata kita kena profesional. Masuk profesional tu, dalam rumah tangga pun ada profesionalism dia. Kan, suami isteri memang ada tekanan-tekanan tertentu. Anak bangun pagi macam mana? Bangunlah pukul berapa dah? Dah bangun. Kenapa tak pakai baju lagi ni? Astaghfirullahalazim. Ya betul. Tu sebab dia asing kan. Dekat pasar raya pun dia asing kan. Tempat lelaki, wanita asing. Mana boleh sekali. Walaupun kau bercinta kan, saudara lelaki dengan perempuan sebelah-sebelah, mana ada. Jangan bohong lah. Tak ada pasar raya macam tu kan. Ni ya. Tu sebabnya saudara orang lelaki tu dalam kotak. Iya, saudara lelaki dalam kotak semua. Mana ada display tayang macam tu, tak ada. Orang lelaki dia tengok bukan dia kira sangat tu. XL ke L, boleh lah dia macam tu dah. Kalau dia pakai alamak ketat pula, dia malas kan, jadi dia hadap lah. Dalam 2-3 minggu dia akan ikut lah saiz dia. Ada. Orang lelaki dia macam tu, dia simple je. Orang perempuan mana dia spendal letak dalam kotak? Tak ada. Sebab kalau letak dalam kotak pun rugi. Orang perempuan tetap akan keluarkan. Okey tak? Sebab cara dia dah lepas tu orang lelaki ni pula dia kalau pergi dengan perempuan dia lain. Bang ambil ni bang, ada 5 color. Kau ingat aku pakai kat luar ke apa? Yang kau musahak sangat color tu mesti beza-beza. Color ni dah banyak lah bang. La ilah, kenapa masalah kau dah dekat dalam? Kan? Itu cerita dia. Jadi sekarang kau pun berperasan benda tu kan. Itulah, biarlah aku cerita, tak apalah. Macam minyak wangi kan. Minyak wangi, itu lain. Minyak wangi lain. Orang perempuan pula dia nakkan brand dengan bau yang dia lain. Macam orang lelaki. Sekarang kita balik tau. Saya perasan pattern sekarang. Orang lelaki pula suka bau yang soft-soft ni. Kan? Orang perempuan pula suka yang keras sikit. Macam tu kan. Sekarang ni tengoklah. Lepas tu trend. Biasalah. Dia dengan tengah viral lah, itulah inilah. Jadi tekanan pula bergantung kepada setiap individu. Kalau ikut tokoh Dr. Hans Seil, dia berkata apa? Tekanan perasaan ini ada satu reaksi tidak spesifik oleh diri seseorang. Tak spesifik. Sebab setiap orang berbeza-beza. Pada orang ni susah dia macam ni, pada orang ni susah dia lain. Sebab dia dah biasa hidup susah, sebenarnya tu tak susah pun. Kadang-kadang benda lain yang susah sebenarnya. Engkau boleh tahan dia macam tu, dah biasa kata. Kan? Hari-hari kena makan penampar suami. Bang, kau boleh biar. Tak adalah okey tu, dikira okey tu. Dia tak pijak aku, okey lah tu. Dia tu pijak baru teruk, dia kata. Ada macam tu. Ada dah bergebengkak, berdarah-darah. Kau pergilah report polis lah, sikit nak bercakap mana tak boleh. Sikit ni dah kena. Sebab itu yang jadi masalahnya bila kita tak kawal emosi kita betul. Sedangkan yang normalnya sepatutnya dalam tu dia perlu bertindak balas, at least buat laporan. Sepatutnya itu yang normal. Tapi disebabkan dia buat macam tu, orang yang buat benda tu kat dia pun tak dapat pengajaran. Dia rasa benda tu okey, kan? Kerasnya tak ada, kan? Macam tu lah. Macam tu lah. Geram tengok Munir tu kan. Dulu kau buat macam mana bini kau? Tak, saya orang share dalam TikTok, saya tak tengok. Ya. Aduh, aku tak tahulah, itu orang share kat aku, tengok mak mentua dia garang gila. Kau jangan nyusahkan hidup aku, kau pergi jauh dari hidup aku. Aku tengoklah yang scene yang tu. Tiba-tiba dah, mak minta maaf. Dah baik ke dia? Kata. Aku tak tengok kat TV, orang share dalam TikTok kan. Dah habis dah cerita tu. Iya ke? Bila habisnya? Semalam, malam tadi. Ya Allah, habis lah dia macam mana? Mati mak ni. Mak dia mati.
Allahu Akbar. Bila matinya? Tak, dia mati macam mana? Mana? Tak, aku betul nak tahu ni macam mana mak dia mati. Macam mana? Tak mati. Oh, tak tengok. Tak tengok mak dia mati ke? Tak tengok cerita tu? Tak tengok. Okey, tak tengok dua-dua. So, macam mana mak dia mati? Macam mana? Dalam tidur? Ya ke? Susah tau berlakon tu. Kau orang tengok macam tu, tahu tak apa yang susah bila scene tu? Bila kita, dia bukan macam dulu. Bila kita bercakap macam ni kan, contohnya, you tahu kan I suka kat you. Contoh, faham? Okay, cut. Lepas tu ambil pula angle belah sini. Kena ulang balik dialog yang sama. You tahu kan I suka kat you. Dia mesti pastikan dialog yang sama. Atau lebih kurang sama. Dia akan ambil angle pada jauh pula. You tahu kan. Jadi besok dia edit dia campur macam tu. Saya pernah berlakon tu. Saya berlakon, kau tengok dalam YouTube, Janda Cosmopolitan. Ya, Janda Cosmopolitan. Cik Ta ada, Zana Zain ada, apa ada, Zarin Min bercinta dengan aku tahu. Ya man, dia punya syok kat masa tu, scene tu paling susah aku nak buat. Sebab dia kata, saya dalam watak lain aku ceramah aje. Drama tu lain sikit, dia jatuh cinta kat penceramah. Dengan bergerai mata, saya dah jatuh cinta dengan ustaz. Aku lupa dialog aku weh. Sebab aku rasa macam betul. Aku siap tanya ni, betul ke ni aku tanya? Ya. Bukan senang. Ekspresi tu cakap nak mengawal emosi. Tu sebab saya kata memang hebatlah pelakon tu semua. Terutama yang senior-senior tu kan. Lepas tu bawa watak azab lagi. Kau orang senang, kau berlakon jadi orang azab. Azab teruk betul. Kau tengoklah Punuk Buruk tu. Punuk Buruk 1, Punuk Buruk 2. Aku heran betul lah. Raya Melayu ni susah betul. Malam raya mati. Betul. Aku tengok raya Cina ni, kongsi. Ni cerita dia semua happy. Dapat 5, tarian singa, pap, dapat 5 kan. Mercun lah apalah. Kau tengok drama Melayu, malam raya. Mati, jatuh dalam dodol. Apa benda dah. Aku, la ilaha illallah, tak apa benda dah. Tak boleh ke drama Melayu ni malam raya tu happy balik pada luar negara? Mak, saya balik mak. Ya Allah anak mak, tak boleh ke? Tengah duduk semayang tak bangun-bangun. Yang Rosyamno tu lah. Apa dia? Tak marah. Tak marah, tapi marah jugalah. Nak maksud drama Melayu ni cubalah kan. Tengok itu pun ramai kat marah. Kenapa tak beritahu awal? Gaya bila? La ilaha illallah. Emosi rakyat Malaysia ni marah sebab kalau boleh raya ni beritahu awal. Kau sedar tak kita tengok Anak Bulan? Dia marah sebab peristiwa tahun lepas. Yang kau percaya kalender kuda tu pun suruh. Kan? Tahu tak macam mana? Tak, kebanyakan yang marah tu pula sepanjang hayat dia tak pernah sekali pun tengok Anak Bulan. Tahu tak Anak Bulan tu macam mana rupanya bila dia orang tinjau tu? Tahu tak? Siapa yang pergi balai cerap tu, dia sebenarnya Anak Bulan tu macam pensel tu, kita asah paling tajam. Jadi kita tulis dekat satu kertas tu, kita buat lengkok macam ni. Itulah saiz dia Anak Bulan tu. Makna halus dan nipis betul dan sekejap saja. Kawan tu macam ni mengintai tengok tu. Daripada 29 balai cerap tu, kalau dapat satu balai cerap nampak, jadilah rayalah semua esok. Dah kira tak nampak, dan memang tak nampak. Kebanyakan kalau dikira memang tepat. Tahun lepas jiran sebelah rumah saya, dia salah seorang yang pergi tengok Anak Bulan ni, dan dia memang terus masuk dengan geng-geng falak ni yang kira berapa. Dia memang dah tahu raya 29 hari, dia tak beritahu aku. Aku malam tu elok buku puasa KKL, kau tahu kan? Lepas tu dah perjalanan balik tu, orang telefon, kau tahu tak besok raya? Tahu, Cik Wah dah mati tak tahu. Okey, Assalamualaikum mak raya. Pecut. Nasib baik tak jam. Bayangkan tahun lepas, lamang tinggal buluh je. Tak sampai bakar. Sebab dia ingat dia nak bakar esok kan. Ramai yang jadi jam tu. Tapi ambil pengajaran lah. Itu apa Allah Ta'ala beritahu kita. Allah beritahu kita, kita mampu merancang, tapi perancangan Allah juga yang terbaik. Itu aja.
Bersedialah pada awal. Itu je. Kan? Itu je. Kemudian begitu juga bebanan juga, sesuatu reaksi disebabkan satu bebanan yang menimpanya, dan bebanan pula boleh berlaku dalam berbagai bentuk. Bebanan secara fizikal, cabaran, ancaman, dan apa juga bentuk perubahan dalam hidup seseorang yang memerlukan seorang tu beradaptasi. Contohlah, siapa yang baru sebulan kerja? Kat tangan. 2 bulan? 3 bulan? Kau dah lama kerja dah? Nampak macam budak praktikal ni kau cakap tu. Tak ada. Terasa muda je sebut praktikal. Siapa yang dalam tempoh baru setahun, tak sampai setahun lagi kan? Oh, ada tu tak sampai setahun. Mula-mula tu rasa berdebar juga kan? Fikir, apa benda macam mana kerja ni macam mana? Saya dulu mula-mula nak bekerja jadi pegawai, bawa kes-kes mahkamah untuk sebuah agensi. Fikir-fikir macam mana kerja besok ni, masuk pukul berapa ni, kalau lambat macam mana ni, kena denda ke apa ke, tak tahu. Tak pernah kerja kerajaan kan? Sekali masuk hari pertama, ni bilik tuan ni, tuan, ni bilik tuan dekat sini. Saya baru nak bawa ada bilik saya. Saya ni tak boleh. Saya ni bangsa jenis yang ada penyakit. Dia panggil tu penyakit apa? OCD Entahlah. Saya tak boleh. Maksud saya penyakit saya tak boleh benda tak kemas dalam bilik saya. Tak boleh. Macam tu. Saya tak boleh. Kalau bersepah memang saya yang bising dulu daripada isteri saya. Saya tak boleh. Isteri saya memang dia kemas lah. Tapi kalau saya nampak, sorry bang, dia yang sorry bang, ni barang tak sempat kemas lagi. Dia beritahu saya dah awal-awal. Tak apa, abang okey je. Tapi macam tu kan. Kadang dekat jalan tu tiba-tiba ada barang-barang, ada berdasing-berdasing yang tertentu kan. Tak boleh. Lepas tu kalau lipat tu, ni barang lipat, lepas tu yang sangkut, saya tak boleh. Dia mesti sangkut. Lepas tu bayangkan saya pergi hantar kat Dobi, hanger saya mesti hanger saya. Mesti hanger sama. Aku tak suka lah hanger tiba-tiba bangsa A, tiba bangsa B, bangsa J, lala tu bangsa Johor. Tak boleh. Nampak hal lah, dia bercampur-campur. Saya tak boleh. Sebab ada setengah hanger tu dia nanti dia dekat bengkok macam tu. Saya tak boleh lah tengok hanger macam tu. Kan saya tak boleh. Nah, jadi benda pertama sebab saya kemas bilik saya, file tu saya susun ikut dia punya ni, tahun ni apa semua dah susun, majalah magazine saya susun. Saya tak boleh. Atas meja saya kemas clear. Gambar ni siapa? Oh ni gambar ni 5 tahun dulu punya orang ni. Kena tukar. Sebelum ni ada orang lain duduk kat bilik tu. Saya kemaskan, saya sapu. Lepas tu saya panggil Puan Rokiah tu. Puan Rokiah, ingat dia dah pension lah. Puan Rokiah, panggil Kak Kiah je. Tu benda pertama saya belajar. Mana puan jangan panggil puan, panggil Kak. Pertama kerja kerajaan ni, panggil Kak Kiah je. Okay. Kak, saya nak tanya sikit lah Kak. Kita kerja ni kan, waktu bila kita boleh minum? Soalan pertama, seorang pegawai yang baru bekerja. Ada tak tanya soalan tu masa kerja? Tak ada. Mana kau main minum kot suka kau? Okey, hebat lah kan. Okey, hebat lah kalau kau tak tanya tu. Ke member ajak minum lah. Tak, tu ni Kak kan tadi tak sampai setahun kerja kan. Masa mula kerja tu, macam mana nak minum tu, tanya tak? Tanya tak orang lain nak minum kau? Memang tak tanya ke? Kau memang tak minum? Saya tanya tu, dia kata apa? Waktu bila kita minum, Tuan kan pegawai. Sekali tuan lah tuan nak minum bila lah. Macam tu punya. Saya percaya macam tu. Lepas tu saya kata apa? Habis katalah pukul 9 ni kan saya pergi minum. Saya keluar minum. Pukul apa saya kena masuk balik? Tuan jangan tanya saya. Sekali tuan lah. Tuan tak nak balik pun sekali tuan lah. Bayangkan macam tu benda yang diberikan kepada saya pada hari pertama menyebabkan ramai orang salah faham tentang kerja kerajaan ni. Betul tak? Kita tertakluk kepada GO kan? General order kan? Yang mana dia dah beritahu waktu minum pagi 8.30, 9.30, kemudian makan tengah hari 1 sampai 2, kemudian minum petang 2.30 sampai pukul 3.30. Betul tak? Tak betul. Kau boleh ngangguk lah. Ilah Allah, sabarlah. Macam tu. Tak ada dalam GO tu Kak tulis macam tu. Dia gelak dia. Oh tak ada. Tak, dia yang beritahu waktu kerja je 7.30, 4.30, 8 sampai 5 dan juga 8.30, 5.30.
Tu 3 option. Fleksi, ada orang boleh pilih. Tapi pejabat saya dulu, pengurusan ambil keputusan selaraskan semua 8-5. Tak ada nak fleksi-fleksi, nak datang awal, nak balik awal. No, datang supaya memudahkan. Kalau ada benda kita nak uruskan, kita tutu waktu dia. Itulah. Kita buat bayangkan sampai ada beli tu, yang ada yang keluar kejap-kejap minum. Sedangkan secanggih-canggih bangunan baru kan, daripada Kuito menjadi, saya ingat yang masa masuk debat lo, UiTM lawan Kuito. Bukan Kuito. Sekarang dah jadi UTHM kan, lawan dengan UTHM. Apa dia? Secanggih-canggih bangunan baru dengan pintu gerbang tersergam indah, masjid yang indah. Setiap pejabat ada pantry. Pejabat mana tak ada pantry tuan betul? Ke pejabat kau memang pantry? Dah dekat mana? Dekat mana? Tolong usahakan sikit. Oh iyalah, tak apalah, yang tak ada pantry tu fahamlah. Tak apalah kan. Tak, kebanyakannya ada pantry. Dan bila ada pantry, buat langkah penjimatan. Okay guys, kita bagi turn besok, I buat nasi je, yang seorang buat lauk. Yang seorang, jangan bagi dia buat lauk, bagi dia buat nasi je. Kau tak tahu ke dia masak macam mana? Seorang tu bilang, contohlah kan. Makna kata, buat langkah penjimatan. Potluck kan. Betul lah. Macam tu lah sepatutnya. Dah boleh jimat. Sebab kita tak perasan tau. Nak pula ada orang awam berurusan dengan kita. Kita tak sedar kita kadang-kadang ambil hak orang. Contoh. Samsul debat. Itu je waktu free dia boleh pergi ke UTHM tu untuk bincang kat pejabat penaftar ke apa. Yang boleh uruskan seorang tu je pegawai. Saya free setengah jam je ni. Nak datang, nak uruskan. Masuk dan pejabat, minta maaf, pegawai ni tak ada, dia ada urusan. Sedangkan dia pergi minum. Kalau betul dia ada urusan, tak apa. Kalau dia pergi minum, dia ambil hak orang. Itu yang kita tak perasan. Itu yang tak penat ke marah? Marah kan? Marah, tetap marah kan? Cabaran, ancaman, perubahan hidup seseorang. Jadi isteri, bukan senang. Tiba-tiba berubah nak jadi isteri, berdebar. Kita nampak dia romantik. Bila dah kahwin, rupanya baru tahu tembelang sebenar dia kan. Baru tahu tidur, ya Allah, buruk betul rupanya. Muka tak boleh belah kan. Belum nampak ayu je, betul-betul tudung. Okey, jumpa lagi tau. Tidur kan yang suami suami nak tengok ni makhluk apa sebelah aku ni. Contohlah kan. Jadi mana kata tu perubahan, tapi memerlukan kita untuk adaptasi. Kemudian tekanan ni juga yang boleh mengganggu emosi ni boleh dibahagikan kepada beberapa klasifikasi bergantung pada cara pandang seseorang berkenaan dengan fenomena ini. Contoh, banjir. Tengok. Banjir Johor, banjir Kelantan, tentu beza. Banjir di Seraman, tentu beza. Banjir di Segamat dengan banjir Batu Pahat, ada beza. Segamat teruk betul kan. Kalau tengok di Kelantan, sampaikan tinggal bumbung je, relax sokok atas bumbung. Emosi dia tak apa. Biasa, mata gitu tu bawah. Dia kata tu. Relax ada. Kan? Di Negeri Sembilan, tiba-tiba banjir sampai parah lutut. Mana bantuan ni? Tak ada bantuan ke? Bising ni. Baru parai koting tu ada bising. Nampak tak? Itu beza dia. Orang dah biasa dengan tekanan tu. Klasifikasi tu bergantung pada setiap individu. Dan cara pandang merupakan tindak balas mental seseorang dalam menghadapi tekanan yang mendatang. Tindak balasnya selalunya berbentuk buah fikiran dan persepsi. Anak dia kau tahu pukul 8 malam balik rumah setiap hari. Biasalah budak sekarang. Tengok cara dia. Ada setengah orang tu, macam mana boleh biar anak macam tu? Tak patut tu. Kan? Kau tahu tak, dia dah 2 minggu dah duduk kat wad tu. La ilah Allah, kenapa? Dia kerja situ. Ajar betul kan. Kau pun berjaya dengan dia. Sakit apa kan? Dia baru dapat kerja kat hospital dengan tugaskan kat wad. Macam mana? 2 minggu dah korang ajar. Saya pernah kena tu, benda tu. Yang saya cerita balik tu kan? Jadi, dan kebanyakan tekanan membuatkan seseorang patah semangat. Dan ada kalanya membuatkan seseorang berusaha dengan lebih untuk mengatasi bebanan tersebut.
Apakah jenis tekanan-tekanan ni? Yang pertama, eustress. Eustress. E-U-S-T-R-E-S-S. Eustress. Saya ulang balik. Eustress. E-U-S-T-R-E-S-S. Eustress. Sebab saya ulang lah kan. Sebab dekat sini kebanyakannya bersaudara dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah ni dia tak payah salin apa yang Nabi sebut, dia tu ingat. Betul lah. Tu saya ulang tu. Eustress, kau ingat terus kan? Okey, aku sebut. Kejap lagi aku tanya. Jenis-jenis kan. Eustress. Salim ni kejap lagi dia tanya. Tak apa, jangan risau, saya tak tanya. Saya pernah ceramah dekat satu masjid di Kuala Pilah yang datang ramai orang tua lah, makcik-makcik kan. Saya kata, "Makcik, apa maksud selawat, makcik? Apa maksud selawat?" Menyaut makcik tu. Nak ceramah lah, tanya pula. Aduh. Woi, stres aku weh. Bayang kan, samsing makcik tu, dia sound aku balik tu. Ceramah lah, tanya pula. Tapi penceramah biasa kalau dia tanya, dia jawab balik semula. Itu biasa. Jadi eustress ni stres positif yang mana dia akan merangsang seseorang menjadi lebih baik. Itu nama dia eustress. Kan? Dia nampak ni kerja, dia nampak dia alamak dengan anak menangis. Menangis, sawan tangis. Anak siapa yang pernah menghadapi masalah anak sawan tangis? Itu biasa tu waktu dalam pantang kan. Tu. Anak saya semua. Maknanya dia langkau generasi. Sebab saya dulu pun macam tu. Sawan tangis. Sampaikan saya dia macam ni, dia bagi yang best yang sawan tangis ni siang tidur. Dia charge bateri. Lepas maghrib bateri dah full. Lepas maghrib bapaknya pula bateri dah weak. Itu yang jadi stres tu kan. Wah. Dia tak keluar suara tau. Dia macam tu je. Orang sembilan kata lagat dia punya nangis tu kan. Yang heran tu bawa dekat tu orang-orang yang pandai ni, yang spesialis kampung. Bukan spesialis hospital kan. Spesialis kampung. Dia pegang pap senyap budak tu. Macam mana kau buat kan. Tu kan. Yang imam tu, ada imam dari Masjid Paroi, dia pegang anak saya, dia tengok apa, dia macam berbual lah. Dia macam berbual tau. Dia bukan semua orang yang pandai tau. Saya puas buat macam tu. Wah, dia marah kan. Saya dulu dah lah menangis, minum susu ke apa semua tak nak. Makin lama makin kurang halus je. Arwah atuk saya Lebay alias bin Wahab, dia mengaji Quran 3 malam berturut-turut. Nak siapkan supaya mudah-mudahan boleh sembuh lah saya. Lepas 3 hari macam tu juga, arwah atuk saya kata apa? Kapan hanyalah budak ni. Arwah atuk saya kata. Lepas tu sampailah arwah Wan Hitam dekat kampung Batu Kikir tu, dia ilmu. Tanyalah orang Batu Kikir, dia tahu arwah Wan Hitam ni. Dia ni dulu bekas AC masa zaman darurat dulu. Polis kan. Sampai umur dia 90 lebih, dia boleh membaca tanpa pakai cermin mata. Dia mengubatkan orang memang pandai lah. Budak ni kenan ni, dia kata. Lepas rupanya dulu ada daun kenan. Panjat pula kau. Daun kenan tu dia rebus, kemudian bagi saya minum sikit, mandikan saya. Elok sampailah jadi penceramah hari ni. Tu cakap kan. Memang betul stres. Tetapi bila kita anak stres macam ni, lepas tu anak mak mentua lagi, nak air. Mana air mana? Haus ni. Ni anak lagi, yang seorang lagi baju tak ada. Seorang lagi kan. Lepas tu soken. Macam mana dengan gaya-gaya tu kan. Kita ada 4 penjuru ni. Tapi orang perempuan biasanya tu menjadi keazaman dia untuk jadi lagi baik. Dia tahu dah ni nak air, selesaikan orang tua ni tu. Dia paling annoying suami lah dia kata. Betul. Hai tak ada ke? Hai. Siap keluar hadis tu, sesungguhnya kedudukan terbaik seorang isteri, la ilaha illallah. Kan stres weh dapat suami macam tu. Kan sikit keluar hadis. Wa qala Allah Taala fil Qur'anil Azim. Allah bagi ayat Quran pula. Tahulah kerja dekat bahagian agama, dekat ITHM. Kan? Contohlah. Lepas tu yang anak tu belum cerita lagi kan, stres sampai kat sekolah baru tahu kasut tertinggal kat rumah.
Kasut tadi lah memang lah nak cepat sangat kasut pun dia bawa. Allah Akbar, geramnya nak pusing balik. Pernah berlaku tak tu? Pernah. Dia salahkan mama dia yang bagi dia stres sebab nak cepat sangat. Cepatlah, pukul berapa dah? Tin. Sebiji macam lori tu, suruh kon tu beralih kan. Orang lelaki relax je. Orang lelaki jarang lah stres untuk pagi-pagi ni. Sebab kalau dia lewat pun dia dah ada jawapan. Dia lewat lambat ni, tak apalah. Ada jam tu. Lelaki tak, dah lambat tu kena cepat. Tak, lelaki tak ada, relax. Kau tengok. Contoh kau tengok kan, yang bawah tangga. Tapi dia tadi mana ada berubah kau tengok. Dia tak berubah situ, dia duduk. Mana ada? Tekanan ke dia? Tak ada. Kau tengoklah. Siap-siap bancuh air depan tu. Kau tengok kita. Adalah. Makna dia tu cakap tadi tu berbeza. Tu sebab ni eustress ni dia akan rangsang orang untuk jadi lagi baik. Sebagai contoh, eustress perkahwinan. Kan, dia nak biasakan diri. Selama ni mak dia manjakan dia. Ambil makan cepat. Kali ni dia kena siapkan. Dia akan nak jadi baik. Mula bekerja tempat baru, menimbang cahaya mata, nak membezakan. Dulu kan sedap tidur, sekarang kena bangun. Kan Allah, itulah kita kan. Bilalah nak beranak, bila beranak kenapalah kau keluar? Kan? Aduh, kena bangun. Bilalah budak ni nak cakap? Bila budak tu cakap, kau tak boleh diam ke? Macam tu mana? Dia macam itulah. Dia punya tu datang, dia nak biasa. Kemudian pergi melancong. Stres juga pergi melancong, tak biasa. Tiba-tiba nak pergi umrah. Cuba ingat balik, nak pergi umrah kali pertama. Oh, tak tidur malam oh. Betul ke ni? Okey ke ni? Kau doakan aku tau. Kau je jagalah. Aku dengar macam-macam hal dah kat sana. Ya ke weh? Kau dah lah tak rajin pergi surau. Kau selalu tak pergi surau tempat kau. Kau siap lah. Silap tak nampak Kaabah. La ilaha illallah. Itu yang sampai tu betul-betul tak nampak Kaabah. Meraung nanya ustaz saya tak nampak Kaabah ustaz. Sabar, ni Madinah ni. Memang belum. Mana nak nampak Kaabah kat Madinah tu? Kau pergi Masjid Nabawi kau tak jumpa. Kan, salah tempat dia carinya kan. Tak, dia jadi tertekan. Tapi sebenarnya dia nak buat tak. Tapi dia tak ada, orang lari balik. Sampai ke airport, aku nak balik. Tak pernah berlaku macam tu lagi. Tak pernah. Tapi bila sampai tu dia nak cuba. Dia cuba cari yang baik. Oh macam ni. Dia pun tanya, macam ni Ustaz? Senang je buat macam ni. Tu apa lagi yang masalah stres yang paling teruk sekarang ni pergi umrah apa dia? Hilang. Bukan kita hilang kita okey. Aku hilang. Okey. Ni orang yang kita jaga hilang. Berlaku dekat sana, bayangkan diikat kaki anak dia tu dekat tali. Diikat dia pun semayang. Lepas tu tengok tinggal tali je. Betul. Dan dia cari anak dia tak jumpa. Sampailah habis tempoh umrah, visa dia berakhir. Dia kena balik telefon kedutaan, tak jumpa. Akhirnya dia reda, anak dia tidak dijumpai. Anak dia kecil lagi masa tu, dalam 2 tahun macam tu, baru nak jalan sikit-sikit macam tu. Dan selepas 3-4 tahun dia pergi umrah sekali lagi. Dia nampak seorang budak jalan, hati dia kuat, cakap ini macam anak aku. Dia pun tegur. Akhirnya bawa pergi ke rumah dia. Orang tu cerita memang betul, dia nampak budak tu berkeliaran. Dia cari siapa, mak dia tak jumpa. Dan dia bela sampailah tahap tu. Akhirnya dapat bawa balik setelah 4 tahun. Iya tu cakap tu. Kan, sampai satu tahap kan kita berhenti berharap. Bayangkanlah emosi seorang ibu macam tu kan. Tu sebabnya hati-hati bawa anak. Sebab orang ramai betul. Dan dah lah ramai betul. Tu sebab aku tak pilih pergi umrah, nak rehat. Ramai betul orang Malaysia tu. Dekat RNR, bayangkan 28 ke 30 bas semua orang Malaysia. Dah lah ramai dekat masjid tu. Nak pergi ambil wuduk dekat dalam toilet yang kotor, tak bersih macam toilet kita. Sudahnya besok aje lah kencing. Macam tu. Betul. Tak selesa. Rupa-rupanya saya sekali tu saya pergi sini, saya ambil apa nama tu? JMC. Kan? Saya ambil tu lah yang kereta yang besar tu. Try lah kan. Rupanya dia bawa 2 jam, tak sampai 2 jam lah, sampailah daripada Mekah sampai Madinah. Rupanya banyak lagi RNR yang cantik-cantik, yang bersih, siap ada tabuk. Saya tak nak sebut nama betul dia sebab dia tak taja camah kita hari ni. Betul, dia memang bersih, cantik, toilet dia banyak.
Bayangkan, memang sebenarnya ada, tapi tak tahulah kenapa gemar bawa tempat. Dan saya pun heran, kenapalah tak ada orang yang berbesar hati nak sumbang, bersihkan R&R tu, buat macam R&R kita kan. R&R kita, ya Allah Akbar. Kalau boleh nak menetap kat situ. Macam tu. Kenaikan pangkat dalam pekerjaan, membeli rumah. Beli rumah. You stress, kita nak beli rumah ni kan, harap ni. Walaupun rumah tu biasa, tapi kita nak jadikan dia luar biasa. Orang perempuan biasalah, imajinasi dia waktu tiang baru naik. Tiang baru naik, belum siap dinding apa pun. Tiang baru naik. Nanti bangun, ni bilik tidur. Katil kita susun sini. Kau dah nampak visual dia tu. Tu yang lelaki tertekan tu. Kan, nanti bang, ni tepi ni kan ada ruang bang. Abang tahu tak, matahari turun belah sana. Lah ilah, dia tahu matahari terbit belah mana, terbenam belah mana, dia tahu. Dia bawa kompas. Dan petang ni bang, suasana redup tau sini. Sesuai sangat kalau kita minum petang sama-sama. Betul. Rumah saya tu, rumah semi di tepi tu ada tempat memang ruang. Dia kata kita minum sesama. Dah 12 tahun tau kat sana. Tak ada satu petang pun minum kat situ tau. Cerita. Kan, yelah, bukan salah dia pun, sebab saya pun sibuk kan, tak sempat agaknya. Kan. Kemudian lawan kata bagi eustress adalah distress. Distress, dia merujuk pada jenis stres yang membuatkan seseorang patah semangat dan ada kalanya mengundang pada masalah tekanan perasaan. Dan tekanan seperti ini selalunya menyebabkan dia tidak percaya pada keupayaan diri. Dia melebihi pada kemampuan seseorang, menyebabkan hilang motivasi, mengundang masalah mental maupun fizikal, dan menyebabkan seseorang rasa tidak selesa dengan keadaan tu. Rasa tak selesa tu, nak balik, nak tidur. Sampai satu tahap yang teruk, yang tak boleh kawal, dia mengundang anxiety. Anxiety ni biasa, tapi kalau dah lebih, dia terpaksa makan ubat untuk tenangkan diri. Antara contoh situasi ini ialah kematian orang tersayang. Bukan senang, tiba-tiba kita rapat dengan dia. Di sebelah aku duduk semalam dengan camas sama sudebat tu. Gelak sama, tepuk-tepuk sama. Mati dia. Contoh lah kan. Aku dah cakap jangan duduk kat tiang tu. Ni contoh lah, jangan beralih. Ni contoh je tau. Aku doakan panjang umur, risau. Muflis. Ataupun tiba-tiba datang lembaga hasil dalam negeri kat rumah kau. Assalamualaikum, kami nak buat semakan ni. Tolong keluar sekarang. Semua tolong keluar. Weh, jangan main-main kau. Lama apa nak jadi ni? Ya Allah, telefon tolonglah bang ni. Macam mana ni orang ni datang ni. Habis dia cek bawah periuk apa semua, tengok. Rupanya rumah sebelah salah alamat. Contoh lah kan. Tapi tertekan tak kita? Trauma. Dia jadi trauma tau. Lepas tu dia tengok van lembaga hasil ni dah takut dah. Dia ada dua hal baru tengok ni. Assalamualaikum. Macam kerja mana lembaga hasil? Dia takut. Dia jadi trauma tau. Dia trauma. Macam tu. Begitu juga penderaan. Dia kena dera, kena pukul. Kita tengok kan video-video yang budak-budak kena dera tu, kita pun tak tahan. Yang budak sekolah kena tu. Tu buat saya daripada kecil lagi. Waktu kalau saya dengar adik saya kena usik, memang saya cari budak tu. Dan ada sekali sekolah asrama, adik saya kena buli. Saya datang 10 motosikal daripada ITM Melaka datang pergi tengok. 10 motor tok pergi. Motor tak adalah besar pun, Honda Cup, Yamaha ni kan. Yang teng ketekak tu. Itu Yamaha lama tu kan. Pergi. Bila pergi, siapa yang usik adik aku ni? Yang besar sangat tu. Mana dah? Kena. Sebab bila kita tak buat macam tu, budak ni sebab berlaku tau. Ada seorang budak ni, dia sekolah asrama penuh di sekolah Datuk Abdul Razak. Mak ayah dia bawa. Dia kata anak sini tertekan. Dia kata dia kena buli. Boleh tak Ustaz bagi semangat kat dia? Saya kata semangat apa? Kalau kena buli, kau pergi carilah budak yang buli dia. Saya tanya dia, kenapa? Itulah budak tu buli saya apa semua. Dia buli apa? Tak apalah, dia tak nak cerita. Dia menangis-nangis, dia tak nak balik sekolah. Sampai tahap tu mak dia kena pergi sekolah. Saya kata tak boleh pujuk dia suruh masuk juga. Menyerah diri, kena settle kan. Apa yang berlaku, dia biarkan, dihantar juga. Anak tu masa sampai dekat sekolah, anak tu terus turun, tarik beg dia terus pergi. Dia marah dengan mak ayah dia sebab hantar dia ke situ.
Selepas sebulan lebih, dia balik ke rumah, dia dah tak bunyi apa dah. Dia punya burn out tu dah habis dah, terbakar habis, dia dah burn habis, hangus dah. Dia sampai jadi seorang yang dah tak berbunyi dah. Dia jadi kemurungan, depression. Tu cerita dia. Tak boleh biar budak daripada kecil lagi. Jangan pandang ringan kalau budak kena dera, walaupun kena bully, walaupun dia sekolah tadika. Jangan pandang ringan. Mesti laporkan kat cikgu dia. Kalau cikgu lagi lah, kan? Ada cikgu depan kita, biasalah budak-budak kan. Tapi insya-Allah kami jaga dengan baik. Dia letaknya gam dekat budak tu. Ada. Dia marah kan, denda, dia letak gam kan, tak ada otak tu. Ada kes, sampai kes polis lah. Tak tahulah. Jom kita cubit ramai-ramai. Dia ajak orang lain cubit budak ni seorang tu. So, kan? Tu bayangkan. Dan perceraian, tak biasa. Mana ada orang biasa bercerai? Tak ada. Kan, tertekan dengan perceraian, tak biasa. Aku ceraikan kau. Abang, kenapa abang tergamak buat saya macam ni? Ni drama lah, ni pengaruh drama. Ayat kan? Betul. Siapa yang dah pernah mengalami perceraian, dia tahu betapa susahnya bila bercerai ni. Dia sebab saya tu pesan, nak bercerai ni satu je. Kita tahu benda tu benda halal yang paling Allah tak suka. Tapi satu perkara, jangan fikir emosi kita je. Tapi tindakan kita ambil ni, fikirkanlah emosi orang lain yang terkesan dengan perceraian. Iaitu anak-anak. Kan? Anak-anak lah yang paling tekan. Pernah berlaku dekat mana tau? Dekat satu sekolah, saya ceramah dekat sekolah di satu kawasan di Jelebu. Sekolah tu, saya ceramah tajuk masa tu, Dilema Ombak Rindu tajuk dia. Saya ceramah masa tu untuk mak ayah tu yang datang masa mesyuarat PABG tu, saya ceramah. Rupanya dalam sekolah tu pelajarnya taklah ramai sangat, dalam 90 lebih je satu sekolah. Masalah dia, mak ayah dia orang, kebanyakan pelajar-pelajar ni ibu dan bapanya bercerai, dah kahwin lain, duduk di kampung yang sama. Faham? Jadi masalahnya anak ni balik sekolah, pergi rumah mak, kau pergi lah, bapak kau ni yang ni, bapak pakcik kau ni tak suka kau di sini, pergi balik mak ayah kau. Ayah pula, kau jangan datang sini, balik lah mak kau. Ada beberapa budak, berbelas-belas budak tidur kat surau, tidur kat masjid, tidur dekat ni balai raya. Allah, kesian. Itu yang minta saya ceramah tu. Saya kata dah bercerai, kau nak cerita apa? Dah bercerai, bukannya boleh tahu balik ni ombak rindu. Pengaruh masa tu lah cerita Aaron Aziz dengan ni kan, Karin masa tu kan. Tapi kita ni nak cerita, nak avoidkan masalah rumah tangga tu dah berlaku. Tapi apa yang sepatutnya kita tekankan ni, masa depan budak-budak tu. Terganggu, jangan main. Dia boleh berdendam dengan orang ni, berdendam dengan orang tu, berdendam dengan ayah dia sendiri. Kan, macam tu lah. Kan, muflis, penderaan, perceraian. Muflis, main-main. Kita nak pergi luar negara, tiba-tiba tak lepas dekat airport tu. Mau tak tertekan kita? Kan, apalah, aku tak boleh pergi, macam mana? Kan. Tindak balas terhadap stres. Apabila seorang berhadapan dengan situasi tekanan ni, badan akan memberikan respon dalam pelbagai bentuk, merangkumi hormon serta organ tubuh badan yang juga bergantung kepada puncanya. Ketika tekanan berlaku, badan akan menghasilkan banyak hormon adrenalin dan juga kortisol serta disalurkan dalam saluran darah. Macam ceramah sains dah. Kan? Hormon ini kemudian menyebabkan badan serta minda bersedia menghadapi situasi tekanan ini dengan merangsang beberapa organ vital dalam badan. Pertama, jantung akan mula berdegup dengan kencang, menyalurkan lebih banyak darah, kemudian menyebabkan tekanan darah meningkat. Darah ni akan disalurkan lebih banyak ke otot, otak dan jantung, iaitu organ penting. Dia boleh cepat tu yang pada siapa yang tak berapa sihat, dia akan jadi masalah. Kan? Itu sebabnya kalau kita makan ubat pil Ofamol, Panadol, sebenarnya dia bukan ubatkan demam. Kita demam ni sebab ada saluran kita, darah tu dah mula jadi sempit, dia tak berjalan dengan lancar, kepala mula pening sebab oksigen tak sampai kat kepala, macam itulah. Tapi bila kita makan dia akan kembangkan urat saraf kita tu. Jadi dah saluran darah tu akan kembang, dah mula darah tu berjalan dengan baik. Tapi kalau jalan baik, ada benda makna dah ada lah tempat-tempat yang blok, ada tempat yang tak elok kan. Tu yang menyebabkan pada penyakit-penyakit lain. Itu yang boleh jadi tiba-tiba kena stroke kan, dan sebagainya. Sini berapa suhu paling tinggi berapa itu? Sini Betul Pahat 38 ni. Waktu itu saya pergi Manjung, dia cecah 40-42 tu. Tu sebab anak-anak hati-hati lah. Kalau dia jenis main dekat luar akan tengok. Kalau panas sangat jangan bagi main dulu. Sebab bila dia main tu, dia cepat dengan jantung dia dah laju.
Kemudian dia tiba-tiba masuk ke dalam, dia berlawan pula. Macam korang lah sekarang. Duduk dekat dalam bilik, pasang aircon 16, pakai baju sejuk. Lepas tu keluar panas. Oh, memang terkejut. Malam tadi ceramah dekat masjid dekat Melaka tu kebetulan baru nak lancarkan dana nak dapatkan aircon. Malam tadi pakai kipas besar je. Oh, tak boleh kop. Orang ramai. Lepas tu panas. Ya Allah, tak boleh nak cakap lah kan. Sebaik makan lepas tu sedap. Kan? Jadi macam cover balik tekanan yang serat di awal tadi. Kemudian hormon adrenalin juga secara tak langsung menyebabkan saluran darah mengecil. Kemudian kadang memberi impak pada hormon lain, sebagai contoh penghasilan hormon seksual, hormon yang bertanggungjawab untuk pembesaran akan berkurangan. Kan dia pun macam tu, kecut aja macam tak tu kan. Tu sebab. Tapi macam kita sekarang ni, pada siapa, bukan kita lah, pada yang berumur 40 tahun dan ke atas. 40 tahun dan ke atas, kita ni tak payah nak mengecut sebenarnya. Kan? Payah. Mengembang senang. Sebab kita punya metabolisme badan kita tak sama macam dulu. Dulu kita bekerja kuat, kita bersukan, kita apa. Itu sebab kita makan banyak macam mana pun badan kita macam tu kak. Tapi sekarang kita kena kerja lebih sikit. Saya itu perut saya macam tembikai dah gitu. Ini dah mula naik balik. Saya pernah cecah itu berat saya 110 kilo. Lepas tu ayat kau biasalah, tak apa tinggi. Itulah ayat kau. Tak boleh macam tu. Kan? Berat saya yang paling ideal sepatutnya 85 kilo. Kau bayang berapa jauh nak kejar tu. Jadi hari tu alhamdulillah saya kebetulan nak puasa. Bulan puasa saya ambil pula apa ni, ambil lah susu kambing tu, minum pagi, tahan tak makan sampai petang. Buka puasa tadi ambil je air lemon madu, lemon suam. Ambil, atau air panas kosong, stop. Air favourite saya kopi O ais. Kopi O ais pagi, kopi O ais petang, malam, stop. Satu lagi, kalau kau ada tiba-tiba jajak nak kencing tak tahan, tu percayalah kencing manis dah mula sampai dah tu. Saya kena macam tu lah. Malam tidur tak lena, jajak nak kencing. Kan? Kencing ke? Tak. Tidur balik. Kadang tu lah. Jadi saya kontrol, alhamdulillah saya dapat kurangkan. Hari tu dah kurang dah 98, 97. Ini dah naik balik 102, 101, 102. Sebab apa? Jamuan raya. Makan rondang kan. Korangnya jamuan raya dah belum kan? Ada lagi kau tengok lah departmen kan. Jamuan, saja je jamuan raya dah habis, tapi saja buat makan-makan. Jamuan raya tu. Kan? Jadi itulah dia. Kemudian hormon seksual pun dia rasa lemah kan. Dia jumpa pun nampak pun tak semangat dah. Abang tidur. Tak mahu dia. Kemudian stres menyebabkan pankreas menghasilkan lebih banyak hormon glukagon dan juga merembeskan hormon insulin. Ini menyebabkan kandungan gula, lemak, kolesterol kekal dalam saluran darah. Itu dia kan. Sistem pernafasan jadi lebih aktif dan laju. Apakah tanda-tanda tekanan ada dalam diri kita? Pertama, tanda fizikal, mudah rasa letih, lemah badan, deguban jantung meningkat. Kemudian sakit bahu atau belakang. Tahu macam tu kan. Kan. Pergilah ni. Siapa yang ada masalah slip disc? Teruk. Ni nak share ni, siapa ada masalah slip disc? Tak ada. Dia slip disc. Slip disc. Habis rawatan macam mana sekarang? Rawatan apa lah buat? Laser. Kalau habis rawatan berkala, laser jugalah. Sekali je. Habis dah okey dah. Dah okey. Dia kalau, sebab saya dapat tahu ramai kawan-kawan saya yang saya syorkan, alhamdulillah, ada orang sampai berpapah dia tak boleh jalan kan, keluar daripada tempat tu okey, iaitu pergi dekat dia nama dia kiropraktik, tapi kiropraktik yang di Bangi, bukan semua tempat tau. Kiropraktik di Bangi tu, sebab tapi kena bawa yang kita punya scan ni, kita punya x-ray tu, dia nak tengok yang mana L berapa yang kena tu. Jadi sebab yang bagusnya dekat sana, dia tak macam kiropraktik tempat lain. Kiropraktik terus 10 sesi bayar berapa ribu. Dia macam di Bangi tu, satu sesi tu je bayar 300, 200 lebih 300 macam tu bayar. Kiropraktik Bangi. Bagus tempat tu kan. Jadi siapa, sebab yang selalu kena slip disc apa? Kerja macam kita ni lah. Betul kan, itu punca dia. Dia bukannya kita buat kerja berat-berat pun,
Duduk tu, itu selalu kena. Tu sebab kalau kita kerja macam tu, kalau penat tu bangun, exercise sikit kan, ganggang badan, jogging, agak-agak dah pukul 5, besok datanglah balik tu. Kau janganlah balik rumah kat situ je. Tapi betul, buat stretching balik. Betul. Kawan apa ni, ada seorang bos saya dulu kena, tahu tak dia kena slip disc tu dekat mana? Lagi pula dia kena dekat tengkuk. Dekat tengkuk tu dia punya tulang tu dia dah himpit saraf dia. Jadi menyebabkan bos saya jalan pun dah macam tu. Tahu tak, sudahnya pergi dekat HUKM, kena operate kat mana? Sini. Belah dekat sini. Sebab kat belakang ni banyak urat sensitif. Jadi kena dekat leher. Macam sembelih lah. Buka, kemudian yang tulang yang himpit tadi, buka, cabutkan, tukar dengan titanium. Lepas tu baru okey. Tapi masa balik tu, yang ni perit itu baru rasa. Dia kata azab betul, nak makan apa pun sakit. Bayangkanlah sembelihnya. Tapi apa dia kata, dia teringat satu pagi tu, dia kata, dia cakap dengan datuk dia cakap dengan isteri dia, puteri ingat, dia kata dia teringat air kelapa. Dia suruh anak dia cari air kelapa, alhamdulillah sembuh, luka sembuh cepat dengan air kelapa, bukan siram minum. Sebelum kau fikir bukan buat apa, renjis-renjis ke apa tak, minum lah. Dia minum wonder fruit, buah kelapa kan. Pening kepala tu biasa. Kemudian simptom lah dah. Simptom tekanan, mana tertekan lah tu. Simptom tekanan ni segi mental, lemah daya ingatan. Ya Allah, lupa. Dah sampai office baru perasan. Kan? Isteri tak hantar lagi. Dia bawa isteri balik ke main telefon. Ni kat mana ni? Rupanya dah sampai office dah. Dia bawa dengan bini dia sekali pergi office dia. Contohlah tekanan. Lemah daya ingatan tertekan, fikiran bercelaru, tidak respon terhadap perkara yang melucukan. Baik kau gelak. Kalau tidak, mana ada something wrong. Oh, kelakar tu macam tu lah kan. Sebenarnya saya kesian kadang. Tak usahlah buat pertandingan Raja Lawak ni, tak usah buat lagi lah. Kesian aku tengok ni, paksa-paksa buat lawak, kesian. Macam saya tak ada niat buat lawak, tak ada. Terang cakap, saya memang serius. Korang yang gelak. Nampak kan? Saya tak ada niat pun. Tapi orang yang bertandingkan lawak tu, nak pecah kepala, memaksa-maksa dia buat lawak, kesian. Ada seorang tu, dia memang kelakar kat luar, tapi bila tak pentas dia bertandingkan, hilang kelakar dia. Kan? Tersahlah. Sebab saya tak masuk. Sekali itu pun jemputan, tak pasal, tersarung aku. Kan? Kemudian tanda-tanda dari segi emosi pula, tu cerita tadi, mudah marah, sering berasa kecewa. Dia mengajuk kerja. Ada tak kawan kita macam tu? Sikit terasa, yelah, tahu aku ni siapa pula kan. La ilaha illallah, aku sepak kau kan, tahulah kata. Nak jaga tingkau aje kan. Dia ingat bila dia mengajuk tu, dia ingat efek kat dia je tau. Dia tak tahu kesan kat orang lain. Yelah, aku ni siapa kan. Dengan air mata dia. Aku ni siapa? Betul lah tu. Pergi makan, jangan ajak-ajak aku lagi dah. Kau anggaplah aku ni tak wujud. Ya Allah, sumpah memang kita tak tahu kau ada. Aku ingat tiang lampu tadi. Jawab aja tu, geram pula aku tu. Mengajuk aja. Macam betul tak? Macam kadang-kadang adik-beradik terasa bulan puasa. Contoh bulan puasa, adik-beradik boleh buka puasa sesama, dia lupakan kita. Lah, kau kan sibuk, kau tanya pun tidak. Contohlah. Betul tak? Ada tak pernah macam tu? Pergi makan tak ajak. Mak lagi lah. Asal celebrate naik pangkat, makan dengan anak bini kau. Habis mak ni kau tak ajak. Mak tak makan makanan Korea. Kita makan kyocon dengan toboki makan. Mana-mana toboki. Heran mutu aku kau makan makanan Korea ni. Satu lagi kan, orang lelaki. Aku tengok muka lelaki pun tahu. Ni semua jenis makan nasi.
Kau jaranglah jumpa lelaki makan spaghetti mentidak ah. Spaghetti. Kan, hari ni mama masak spaghetti. Kau bukan masak, kau lotak. Kau lotak, kau tabur. Itulah dia. Kau tak payah berusaha pun nak masak spaghetti tu. Kan? Dan biasanya rasa tak berbeza daripada rumah kau dengan rumah satu lagi buat spaghetti. Tak. Dia beza sangat pun rasa dia. Aglio apa benda tu? Apa benda tu? Makaroni lah apa. Tolonglah. Orang lelaki dia tetap nak cik nasi. Nasi tolu. Semua konon biawak dah. Terkeluar lidah. Hari-hari layan tolu. Ayam tolu. Pagi tadi nasi lemak jantan. Ada tolu. Kan? Betul lah. Kan? Mudah marah, kecewa, merungut selalu. Ada je. Benda lambat berceramah ni. Kau apa ustaz ni? Jangan salahkan saya. Saya sampai awal. 8 suku saya dah sampai. Saya dimaklumkan ceramah 8.30. Tapi rupa-rupanya ceramah jam 9. Aku dah kena game dengan penganjur. Ada tak tulis? Dia cakap tak pakai mula kau apa? 8.30 kan? Ha. Aku sampai on time. Samsul Ubat tak pernah lambat tau. Tanya Puan Aspalela, tak apalah mak, minum dulu. Minumlah, aku minum je. Aku tak apa ke? Kan? So jangan salahkan Samsul Ubat tau, salahkan penganjur. Dan hari ni kita tak akan berhenti. Break. Kita akan terus sambung 4 jam. Boleh? Boleh. Yalah kau sedap duduk dah tahu nak mampus begini kau tak tahu. Tergamak kau. Patut kau cakap lah. Tak, janganlah kesian. Rehat lah. Kau pergi kau je. Kau belilah popcorn sambil main makan macam ni kan. Senang kan. Tak penat ke marah. Kerap berasa takut dan sensitif. Kemudian 5 kesan terhadap tubuh badan seseorang. Jantung dan angin ahma pun berpunca daripada tekanan. Tu sebab emosi kena kawal. Tu sebab orang kalau ni yang nak kena dah ada kena, kadang dia kena mild stroke. Tahu mild stroke? Mild stroke ni dia kena sikit aja. Mungkin kena kat muka, herot sebelah. Saya pernah kena tu. Sebelah sini kot. Dia mati sebelah. Dia mati sebelah ni, mata sebelah aja kelip-kelip. Sebelah ni tak boleh. Lubang hidung kemang kempis sebelah aja. Sebelah sini kemang aja. Lepas tu sebelah sini mulut pun dah tak boleh nak macam dia herot sikit. Sebab dia mati, dia macam sembab sebelah. Saya pernah kena. Dia namanya sekarang baru, kemudian tu baru saya jumpa ada istilah ada band palsy, dia kata kan. Saya pergi, rupanya ada pakar urut, ada arwah dah. Cik Bakar dekat Bukit Belacan di Ampang, lepas tu dia pindah kat Taman Mufti, dia je yang boleh urut benda tu. Alhamdulillah. Tu saya kata kan, dahsyat betul. Dia boleh bawa pada angin ahmad. Tu sebab kalau orang yang dah ada bertanda-tanda macam tu, dia tak boleh tertekan. Mak kena rest. Mak jangan risau-risau sangat. Macam kau cakap macam tu pun dia risau dah. Kan mak, dia tengok kau macam tu tiba-tiba pun dia risau. Salah dia. Jadi mak tak boleh stres-stres sangat. Tu yang dia bawa mak dia pergi kat pusat peranginan. Jangan bawa jauh-jauh sangat. Singapura kan, bawa Brunei. Saya baru ni, saya baru balik 2 hari lepas, saya balik pada Limbang. Saya ceramah di Limbang. Limbang kan sempadan Brunei kan. Ramai orang Brunei kat sana. Limbang ni dalam 45 minit habislah satu limbang. Aku ceramah lah dekat satu tempat. Aku pergilah makan dekat satu tempat tu. Cendol Power dia kata. Number 1 di Limbang dia tulis tu. Saya cakap dia, Limbang ni besar mana sampai kau nak mengaku nombor 1 ni. Kalau kau sebut nombor 1 di Sarawak aku faham. Nombor 1 di Limbang. Mana berapa orang di Limbang tu? Kan kau mengaku nombor 1. Saya bawa itu gelak dia. Ustaz ni bahankan kita orang pula dia kata ni. Tapi memang sedap makan kat sana sedap. Dan kat sana lembu tak ada, kebau ada. Itu dekat roundboard tu letak kebau sekor tu, dia punya signboard dia kebau sekor. Daging kebau paling sedap sekali masak lemak cili api. Tengok ada cakap tak makan kebau. Simple je, kau masak lemak kau dah kebau, buat cili api, buat pedas-pedas sedap, bagi orang makan. Jangan cakap itu kebau. Kau tengoklah dia makan sampai habis. Lepas tu kau cakap, itu bukan lembu, itu kebau. Kau tengok muka dia.
Dia pun tak tahu nak bereaksi macam mana kan. Mungkin ada korang ni. Rendang paling sedap sekali kat Negeri Sembilan, rendang itik dengan sayur maman. Kau pergi bayang muncung itik tu, memang kau tak makan lah kan. Berapa ramai yang tak makan. Cuma saya pesan, dia kata, tapi saya dah try lah makan tak sedap. Kau kena hati-hati, jangan main beli je kat tepi jalan tu. Itu dah 5 minggu di Salai pun ada tu. Dah bau tayar, bau habuk, asap, bas semua. Itu yang kau makan payau kan. Dia kalau betul-betul, dia kalau kita kenal orang ni, cakap aku nak beli ni itik Salai nak seko, contohnya dalam 35 ke 40 ringgit macam tu. Bila nak? Pukul 5. Jadi kalau pukul 5, pukul 4 tu boleh Salai itik tu, barulah sedap. Faham? Ni main boli je. Lepas tu gigit kan, macam gigit tangan sendiri, tak lepas weh kan. Daging paling sedap makan daging apa dalam dunia ni? Daging paling sedap daging apa? Nombor 1 daging apa? Daging manusia. Ni cerita ni tak, kalau menurut kajian, nombor 1 daging manusia. Daging orang paling lembut, tapi jangan kau try. Kau tahu sedap lah dari segi kesedapannya. Daging kedua daging bab 1, babi lah, kau tak faham. Payah sangat kau cakap melelok tak faham. Orang cakap bab 1 lah, dapat faham dan diam je lah. Tanya apa kan. Tapi it happen to be daging pertama dan kedua tu haram, tak boleh makan, melainkan darurat. Yang ketiga baru daging-daging lain, kambing dan sebagainya, lembu dan sebagainya kan. Tapi kalau darurat pun makan sekadaran nak hidup. Contoh katalah PKP, tiba-tiba kau tak boleh keluar rumah, lalu seekor siap buat bunyi tak? Kau tangkap seekor, jangan bang, ni peha kita masak kicap. Badan ni goreng garing lah bang kan. Itu kau makan beria tu kan. Masak sekadaran untuk hidup saja. Kau manalah aku boleh buat bunyi tu. Mana aku pun dah tertekan kau tahu. Aduh, ini mulalah orang viral kan ni dalam TikTok ni, mampuslah aku. Aduh. Itulah macam cerita tu lah, macam cerita tekanan-tekanan ni kan. Kadang orang tertekan dengan orang share dekat viral, tertekan kadang. Macam isu rumah tangga. Pada saya simple aja. Pesanan saya lah pada selebriti, artis ni, bercerai ni, kalau kau nak bercerai, tolonglah jangan heboh-hebohkan kat media ni. Wartawan tanya, macam mana perkembangan? Kita sama doa yang terbaik. Sudah, cakap macam tu je dengan wartawan. Aku berapa kali kena manipulate dengan wartawan tahu. Saya masa saya berlakon cerita This Is Pilah tu, watak aku dia tak sampai 2 minit pun dalam tu. Apa perasaan Ustaz dapat berlakon ni? Okeylah, alhamdulillah, saya pengalaman barulah. Kalau ditawarkan watak lain macam mana? Kalau ditawarkan untuk berlakon lagi macam mana? Saya tengoklah, kalau masa jadual ceramah saya okey, saya join lah kot. Tengoklah, saya tengok jadual saya dulu. Tak maknanya setuju tak kalau ditawarkan berlakon ni? Iyalah, macam saya kata tadi lah, tengoklah jadual saya. Yalah, maksud saya tu, dia ulang lagi tu. Maknanya setuju tak kalau ditawarkan untuk berlakon lagi? Untuk drama lain ke apa, ke filem ke apa, saya tengoklah kalau jadual saya okey. Maknanya kalau jadual okey, naklah berlakon. Boleh lah, saya kata, kalau jadual saya okey. Esok tu keluar, Samsul Bat ingin mencuba watak baru. Kau bayangkan tu. Aku tak cakap pun. Bayangkan, jadi saya stres kau tahu. Jadi dalam masalah rumah tangga, kau jangan komen lebih-lebih. Dan lah kau komen lebih, salah Samsul pula tu. Ya Allah, aku tak boleh tahan betul lah bila orang bantai aku dekat dalam Instagram ni. Aduh, hai. Dia kata sudahlah, dia kata. Ada gambar saya dekat masa buat umrah tu kan. Gambar saya pergi ziarah tu dekat belakang Jabal Nur. Jabal Sur kan, dekat belakang background macam gambar macam ni kan. Dia komen bawah tu,
Sudahlah, tak guna punya jantan. Hari-hari cerita pasal kahwin, saudara, dia yang kahwin. La ilaha illallah, apa hal? Bukan aku. Tapi kalau even if, nampak tu, kalau ya pun, kenapa kita nak komen, marah-marah? Sudahlah, jangan dipaksa-paksa. Ceraikan je lah. Kenapa ni? Sudahlah, jantan narsisistik. Contoh ayat-ayat kan. Macam-macam ayat kau kan. Tak. Cara kau komen macam kau hari-hari duduk dalam rumah dia ni. Kita tak tahu masalah rumah tangga dia. Siapa yang kat sini dah kahwin? Alhamdulillah Ustaz, dah 20 tahun kahwin, tak ada masalah. Tolong kat tangan. Kalau kau cakap Alhamdulillah tak ada, mana kau masalahnya? Kan? Mesti ada masalah. Sikit merajuk, itu biasa. Baik suami, baik isteri. Tak payah lebih-lebih bagi komen. Susah bila orang interpret bukan-bukan. Lepas tu kau meluahkan perasaan dalam media sosial. Saya harap Allah bagi saya kekuatan. La ilaha illallah. Kita ni nak luah macam tu pada Allah Ta'ala. Doa direct pada Allah, bukan untuk orang tahu. Semua konten. Saya tak cakap pasal pelakon Malaysia lah, ni yang pelakon dekat belah-belah Filipin ni. Heran betul. Betul, tak sah. Kita semua ada masalah masing-masing. Tu kata jangan komen. Kalau kita nak komen pun, semoga Allah memberikan yang terbaik buat kalian berdua. Sudah. Macam tu yang terbaik. Ini hari dia. Kita tak tahu hari kita. Sebenarnya program 2 Syamsul kat TV Al-Hijrah tu sebenarnya 3 Syamsul. Memang dengan Syamsul Yusof sekali. Tapi last minute masa kita orang buat syuting dulu, masa beberapa tahun dulu, dia tarik diri sebab dia sibuk nak siapkan projek Munafik 2 tu. Nah, dia ada tanya kat lah, sampai saya tolak lah. Dia minta saya berlakon dalam filem tu. Tengok tak Munafik 2? Saya tolak sebab watak tak sesuai. Saya dapat watak yang hantu celah buluh tu. Yang kacau Ustaz dah Adam. Kan? Tak adalah, mana ada. Tak ada dia apa pun. Saja je buat cerita. Tapi memang sebenarnya patutnya 3 Syamsul. Tapi last minute kita pun tak tahu yang jadi tinggal 2 Syamsul tu. Dengan Syamsul Kau-Kau kan. Tentulah. Jadi tekanan ni ada macam-macam. Dan begitu juga menyebabkan kandungan lemak meningkat kan? Dan sebagainya. Tu yang ada orang lagi tertekan, lagi berat badan dia naik. Ada kan. Kemudian mengundang masalah kencing manis kerana stres berespon agar pankreas kurang menghasilkan hormon insulin. Tu dia minum air manis. Dia nak, kononnya dia nak hilangkan dahaga, dia nak rasa sedap, dia minum, dan akhirnya dia menyebabkan kandungan gula dalam badan dia lagi bertambah kan. Juga masalah insomnia, tidur tak cukup kan. Kadang-kadang ada satu tahap tu, siapa tengok cerita 911 tu? 911 kan, yang cerita bersiri 911, cerita Mak Saleh tu kan, ada tu, dia tidur tu, dia jaga siap start enjin kereta, bawa drive macam biasa, tapi sebenarnya tengah tidur tu dia mimpi, dia rasa dia mimpi, dia bawa siap parking, tak berbaju. Tengok 911, saya rasa season 5 ke season 6 lah. Anak saya tengah tengok masa tu, saya pun layan lah sekali kan. Yang bagusnya tu dia isu selesai. Ada bab tu ni, ada jumpa macam-macam kes-kes yang bomba kan, fire department kan. Begitu juga kurang tidur memberikan kesan pada produktiviti kan. Jadi apakah cara-caranya untuk menyelesaikan masalah emosi ni kan, tekanan emosi? Pertama, melakukan aktiviti kerohanian. Kemudian mengadakan senaman secara berkala. Exercise, kena exercise. Buatlah apa yang kita boleh kan. Kita beli dah bicycle tu kan, treadmill tu beli, sudahnya tempat sedia towel kan. Kebanyakan macam tu lah saya tengok kat rumah. Bila saya pergi, ambil kain tu, tahu towel tu ambil, dia alihkan kan. Mempraktikkan pengalaman tidur yang baik. Itu sebab saya bukan kata nak belagak, tapi wife saya pun pesan, abang kalau pergi ceramah mana-mana, abang carilah hotel yang selesa nak tidur. Sebab kadang jangan balik, dia kata tolong jangan balik. Kalau kita tak faham, kita sensitif, kita kecil hati, kenapa kau tak bagi aku balik? Dia kata tak, maksudnya kalau kita dah pergi tempat, contoh macam malam tadi saya dah ceramah kat Melaka, terus cari hotel yang selesa, tidur betul-betul, rehat, baru datang, baru kita ceramah tu kualiti kita okey. Terpaksa, kalau tidak badan kita penat. Yang saya ingat masa di Indonesia tu, driver tu tahu tak dia tidur kat mana? Driver yang bawa kita orang ni, supir-supir ni, dia tak tidur kat hotel, dia tidur dalam kereta. Dia tunggu sampai kita bangun pagi esok. Dia kalau nak mandi, dia pergilah masjid mana dekat-dekat tu, dia mandi, dia siap tentu. Macam tu lah.
Saya tak suruh driver dekat sini macam tu kan, tapi nak tunjukkan dia orang lah. Kemudian apa? Berjumpa dengan pakar kaunseling. Jumpa dengan pakar. Ni jumpa dengan kaunselor je. Ada masalah tu. Tak. Kita nak share. Kadang dengan sharing tu jadi okey. Satu lagi saya nak pesan. Terutama saya nak pesan sangat benda ni kepada semua. Wanita khususnya. Tolong jaga. Ni saya dah ceramah dalam bab iktilat ni. Iktilat ni. Jaga perhubungan. Batas perhubungan lelaki perempuan. Please orang perempuan. Jangan biarkan gangguan seksual dalam telefon ni berterusan. Tolong stopkan. Memang ada lelaki kadang-kadang macam tu. Dia boleh share video-video lucah. Dia share. Kemudian bagi signal-signal gambar-gambar muka orang tengah feel, tengah syok, tengah gairah. Jangan dilayan. Jangan dilayan, tetapi jangan biar. Kena respon. Respon tu, tolong kalau awak hormat mak ayah saya, hormat suami saya, jangan hantar mesej macam ni. Kena tulis macam tu. Sebab peraturan tu memang betul. Kadang-kadang daripada situlah kadang-kadang boleh berlakunya keretakan rumah tangga. Bila suami pula jumpa ataupun anak-anak nampak, ni apa maksudnya? Ni apa maksudnya? Dia tanya. Kadang-kadang. Hati-hati. Jangan biarkan. Tolonglah orang perempuan. Tolong. Walaupun dia hantar dalam grup, terus seorang kena bersuara. Walaupun dia pangkat lebih tinggi daripada kita. Biarlah dia bos. Biarlah. Kan? Bayangkan kadang sampai satu tahap benda tu bila berterusan dia ingat kita okey dengan tu. Itu yang bahaya. Tu sebabnya sekarang ni peraturan kan tak boleh lah dalam mesej tu honey, dia, yang, link macam tu. Link, tolong submit ni link. Link, I rindu kat you lah. Apa benda ni? Apa pasal macam tu? Kan? Jangan. Jangan. You tahu kan I dah lama rindu kat you. Hidup I tak sama dekat office ni bila you tak ada. Sampai hati you cuti lama sangat. Kan? I pun rindu kat you juga. Esok I masuklah office ni. Yang jawab tu suami dia. Betul berlaku betul, memang betul berlaku benda tu. Kan? Adalah satu hamba Allah ni, kan, dia dapat gangguan daripada lelaki-lelaki ni lah. Suami, bukan semua suami tu boleh terima benda tu dengan baik. So ada kaunselor-kaunselor ni bincang-bincang dengan saya, ada kes-kes yang tertentu kebanyakannya akhirnya berakhir yang tidak baik. Tu je. Sebab bila perempuan tu senyap, dia anggap perempuan tu okey. Suami tu anggap isteri dia okey. Tu sebabnya ada satu je dalam 50 suami tu, ada satu je suami yang dia cakap apa? Dia pegang tangan isteri dia, abang minta maaf sebab abang lambat menyelamatkan. Dia kata, abang lambat menyelamatkan isteri abang. Oh Allah, menangis isteri dia. Dan barulah isteri dia sedar benda tu besar rupanya kesan dia. Tu sebab hati-hati. Kita nampak benda tu macam alah gurau-gurau. Tak, banyak lagi benda boleh gurau. Kenapa nak gurau benda-benda yang macam tu? Benda tu boleh mengganggu emosi. Tu belum cerita lagi kat pejabat dan jenis tersentuh tu. Ada seorang lelaki bos, dia pegang macam ni je kat perempuan. Boleh tak siapkan paperwork? Dia buat report polis, bawa ke mahkamah. Bawa ke mahkamah, sampai dekat mahkamah, memang dia dituduh lah gangguan sexual harassment. Boleh kena penjara 2 tahun ke 2 tahun ke 5, maksimum 5 tahun ke 10 tahun. Kemudian dengan denda. Lepas tu apa yang berlaku? Dia ajak buat settle law mahkamah. Bos ni ajak settle law mahkamah. Boleh tak settle law mahkamah? Dia kata, lawyer kata terpulang lah. Lawyer pada pihak perempuan setuju kalau nak settle law mahkamah, terpulang lah. Dia nak bayar berapa? Dia kata nak bayar 40,000 untuk settle law mahkamah. Dia bayar 40,000. Dah dapat dia 40,000, dia pun pergi ke mahkamah mohon untuk tarik balik untuk ni. Hakim tak benarkan. Kes mesti diteruskan. Penjara 3 tahun. Bos itu. Memang. Lagi satu gangguan ni, mesej-mesej gangguan ni, kalau bawa filekan ke buat report polis, boleh kena penjara sebab gangguan kepada rumah tangga orang. Boleh tau. Jangan main-main. Itu sebab orang lelaki hati-hati. Banyak benda boleh gurau. Tapi jangan gurau benda-benda macam tu. Okay. Kemudian mengamalkan pemakanan yang sihat juga adalah satu faktor yang boleh kita jalankan untuk kurangkan, untuk kawal pengurusan emosi kita. Faktor stres ibu bapa. Sebagai mak ayah apa dia? Masalah domestik, putus asa dengan persisahan faham. Putus asa bersama. Ada je benda nak gaduh. Aduh, kenapalah gaduh je kita ni hari-hari. Nampak? Apa sebabnya? Sebab ada benda tak settle.
Benda tu kebanyakan yang bergaduh hari-hari ni ada masalah tapi tinggal macam tu je. Tidur, esok kerja macam biasa. Lepas tu gaduh, dia dah bercampur dah. Dia top up masalah tu. Kemudian, faktor hubungan, komunikasi tidak seperti baru kahwin. Dia comparekan dulu masa sebelum kahwin macam mana. Makan bersuap. Kan? Sekarang masing-masing dah berusia. Kan? Makan bersuap pun tak tepat. Dia bersuap, nah bang tu telinga tu bang. Salah alamat. Kan? Contohlah, tu tua sangat tu. Tak, maksud saya tu makna dia membandingkan waktu kemesraan, keintiman waktu bermula kahwin. Memang tak dapat lah. Kan? Tapi sebolehnya. Macam saya pun, saya panggil isteri saya apa tau? Isteri syurga abang. Kau tenang geli-geli sangat lah. Kau happy ke tak kalau sebut macam tu? Happy. Isteri syurga abang ni, abang rindu betul. Kadang-kadang lah, dia tak boleh keluar selalu. Kan? Abang ni kadang benci tengok jadual ni. Kenapa lah dipisahkan kita macam ni sangat? Abang tu. Bukan abang nak sangat pergi ceramah tu. Tapi dalam hati dia happy. Kan? Hati dia happy. Kan? Ya. Balik tu janganlah berlenggang. Bawa lah something. Kan? Ya. Mau bawa kuih je kita minum sama-sama? Mau bawa kuih apa? Kuih lambang kasih sayang kita. Ada kuih lambang kasih sayang. Abang ni ada je lah. Ada. Kuih apa tu? Kuih kapal. Mana tu kuih kapal? Tengok dalam tu kuih cakui. Kuih kapal. Kuih cakui ke? Makan bersuap kau. Kan? Kemudian faktor kewangan. Faktor kewangan, faktor kejaya. Tak ada duit boleh stres. Kan? Duit bukan segala-galanya. Tapi segala-galanya perlukan duit. Kencing pun kena bayar. Aku paling heran pergi dekat satu bangunan dekat KL tu Yat tu. Ada satu toilet eksekutif RM2. Kencing je RM2. Patutlah kencing tu berterabur belian tu. Berterabur. Ui, beku kencing kau, aircon tanda toilet tu. Dahsyat betul. Faktor kewangan, faktor kejaya. Kan? Kemudian faktor sara hidup. Kan, susah, ada orang susah nak cari duit, kan? Kan duit berapa lah dapat sebulan. Kan? Tu yang bila dengar pengumuman daripada pihak kerajaan bagi menjaga kebajikan penyaut awam, diumumkan bahawa insentif kewangan akan diberikan sebanyak RM700. Oh, ahli parlimen tak. Cuba kau elon menteri aku pergi macam tu. Kan? Korang dapat banyak ke sama kat macam tu? Yalah. Kalau saya menteri keuangan, ini saya umumkan kepada semua penyaut awam, kita akan berikan insentif kewangan sebanyak sebulan gaji. Yang akan dibayar sebanyak 2 kali. Hujung tahun ini kita bayarkan separuh dan separuh lagi sebelum Aidilfitri. Macam. Dan kepada kaki tangan yang terlibat dengan akademik, kita buat tambahan RM500 untuk bantuan mau contoh akademik dan juga awam di universiti-universiti. Macam. Ini umum 700. Tetapi bila umum 700 ada 3 respon penyaut awam. Respon yang pertama, baik, tak yah dia seorang tu. Dengan muka-muka pula tu. Yang kedua, okey lah, daripada dulu 500 naik 700, okey lah tu. Yang seorang tu pula, yang seorang tu berlari kat mesin ATM tu dicocok. Belum lagi baru umum. Tak ada pun memang baru umum. Kau ingat bila menteri umum je, masuk duit, dia dah umum. Dia tak, bukan macam tu. Sebab kenapa yang pergi cocok tu? Sebab dia dah excited, dia dah janji nak tukar kasut koyak anak dia, dah terjulur dari ibu jari tu, dia janji nak tukar kasut sekolah anak dia. Dia nak bawa family dia makan kat kedai tom yum kat tepi jalan tu. Memang tak ada kedai tom yum tengah jalan, aku tahu sebelum kau cakap, biar aku cakap dulu. Pada tu satu kegembiraan, pada setengah orang 700 tu besar dah. Itu sebab itu saya kata cara kita memandang satu perkara. Kan? Tapi betul lah, tapi pada saya, nasihat saya kepada siapa yang memerintah, tak kira lah siapa, ni bukan cerita parti, tak. Tapi pada saya, penjawat awam kali terakhir merasa sebulan gaji zaman Tun Mahathir dulu. Kemudian zaman Pak dulu, yang dulu, sebelum dia jadi Perdana Menteri semula. Kemudian zaman Pak Lah, kita paling teruk pun setengah bulan gaji. Ni apa benda bagi 500?
Budak-budak anak kita pergi rumah pak saudara dia, kumpul-kumpul lagi banyak dari 500 tu. Ni saya suarakan sebab aku tahu korang tak boleh nak cakap, biar aku cakap. Betul? Macam tu kan. Jadi sebab ni isu ni lah kan, sara hidup, betul lah. Barang makin mahal kan. Betul, sekarang barang makin mahal. Tiket flight pun, ya Allah Akbar. Asam pedas pun dah naik harga. Aku pergi kat Parit Salam tu, tempat biasa tapi ya Allah harga. Tapi sedap lah makan kat situ, sedap. Kat Teluk Wawasan sedap gila. Mengeletek-ngeletek nyawa sedap macam tu lah. Kemudian begitu juga tuntutan, expectation. Sebagai mak bapak ni expectation, nak anak macam ni, nak anak macam ni. Tapi anak tak capai benda tu, pening kepala. Yang mama tahu, mama saja. Tak padan duduk parit raja. Mama nyampah aku. Yang mama tahu anak mama mesti dapat nombor 1 dalam kelas. Anak tu pitam dia. Macam mana nak buat ni? Macam mana nak buat ni? Kau cek balik report kat mama kau. Masa sekolah dulu nombor 1 ke tiap-tiap tahun? Mana ada mengaku pun. Tak. Kan? Kemudian begitu juga isu gadget. Kan? Pening kepala. Anak tak bagi kan tak boleh. Bagi pun pening kepala. Kan? Isu tak cukup kemudahan. Isu talian internet, kos yang terbabit, disiplin, tu pensyarah belum cerita lagi. Tuntutan mengajarnya, kena mengajar berapa jam seminggu, macam-macam lah. Tu betul mencerita hari tu, waktu kita PKP tu kena buat online, macam-macam lah. Lepas tu kena bantai kiri kanan depan belakang. Kita asyik kena marah je ni, kena marah dengan student tu tak puas hati dengan kita, pihak atas tak puas hati dengan kita, dasar pula macam ni, macam-macam dan sebagainya. Kemudian respon pelajar pula. Kan pening kepala pula melayan karenah pelajar pula. Pelajar kehadiran pun kadang-kadang teruk. Lepas tu assignment tak siap, homework tak buat, kelas tak datang. Macam mana nak atasi? Itulah tadi. Buatlah apa-apa langkah yang kita boleh buat. Itu sebabnya kalau kita tengok dalam bab ni, kalau kita tengok memang setiap orang bab emosi ni mempunyai masalah yang berbeza-beza. Sebab apa? Ikut latar belakang masing-masing, ikut pengalaman dia. Contohnya dia memang dah biasa buat benda macam tu, benda yang susah. So dia pernah menghadapi benda yang susah. So kalau benda tu kalau susah sikit tu tak ada masalah kat dia. Yang kedua mungkin trauma kesan hidup dia. Trauma dalam hidup dia macam mana? Mungkin dia sebelum ni pernah daripada kecil lagi dia memang selalu kena pukul dengan ayah dia. Jadi bila kena marah sikit dia rasa macam takut sangat. Jadi ada setengah orang lah, biasalah tu. Ada orang dia mudah terasa sebab dia pernah kena pulau dekat kawan-kawan. Jadi dia rasa bila kawan-kawan berbisik-bisik tu, ni mesti cakap pasal aku. Dia rasa macam tu. Pengalaman lalu, trauma-trauma yang lalu, dan begitu juga dari segi pengalaman hidup. Itu sebab berbeza mengikut individu. Apa perkara yang perlu ada untuk menguruskan emosi? Apa perkara perlu ada untuk uruskan emosi? Yang pertama, sabar. Saya bagi 5 ni, insya-Allah kita boleh uruskan emosi kita dengan baik. Pertama, sabar. Sabar banyak-banyak. Kadang nama elok dah Sabrina, kan? Sabariah, Sabran. Kat Johor ramai Sabran ni. Sabri, nama sabar lah, tapi tak dapat dia sabar. Sabar banyak-banyak. Sebab mesti akan ada ujian. Kedua, syukur. Bersyukur pun boleh membantu kita kawal emosi. Betul ke? Dengar dia dapat naik pangkat, engkau tak dapat kan stres tu. Boleh cakap macam tu kan. Kita kadang boleh terganggu emosi tu. Patut engkau, kan ada yang syaitanir rajim wakil ni, wakil syaitanir rajim dekat pejabat. Patut engkau kenapa engkau tak dapat kerja teruk dia? Ya ke kau rasa macam tu ke? Dia kata kan. Jadi tertekan Jadi kita apa? Syukur. Tak adalah, syukur alhamdulillah. Yang paling penting aku syukur aku ada kerja. Itulah aku ingat lagi masa aku cakap aku dapat kerja kat sini, jadilah. Dulu aku pernah cakap macam tu. So kalau dapat anugerah Hikmat Cemerlang tu bonus. Kalau dapat naik pangkat pun bonus. Lagi ni aku dapat kerja ni alhamdulillah, dapat rezeki yang halal. Tu nampak tak? Syukur. Ketiga, percaya pada hikmah. Hikmah. Tanam tabu di tepi rumah.
cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Oh, macam tu. Iya, kadang-kadang mungkin aku tak naik pangkat, tapi rupanya Allah bagi aku anak-anak yang cerdik. Allah bagi suami yang romantis. Sayang, apa khabar denganmu? Wah, dia balik rumah menyanyi dia macam tu. Kan? Iya, dia balik rumah yang abang balik ni. Yang abang masaklah. Yang tahu kan macam mana hidup abang boleh tak nampak muka isteri abang satu hari ni. Wah. Kerasnya tak ada. Pening pada abang, walaupun abang tak ada kerja, tapi abang syukurlah. Melon untuk Firdaus. Dah habis kan cerita? Itu lagi lama habis ya. Tapi betul lah, suami yang romantis. Mari sini, peluk abang. Peluk? Peluk lah mana yang dapat. Mana dapat, macam tu je. Macam tu je sampainya bang. Macam tu. Sebab dia kata ada satu hormon yang akan dibebaskan bila kita berpelukan suami isteri. Kata Datuk Dr. Fadilah Kamsah, peluk isteri panjang umur 4 saat. Mana dia dapat aku tak tahu, kau tanya dia. Tapi aku ulang balik apa dia sebut je. Tapi yang pastinya peluk isteri sendiri. Kau peluk bini orang pendek umur ke tu? Tak ada panjang umur lah kan. Itu confirm. Kan? Ya. Tu hati-hati. Ya. Jadi maknanya hikmah. Yang keempat apa? Redha. Itu pun kunci dia. Kita nak kawal emosi kita, redha. Betul ke aku dengan suami kau aksiden? Alhamdulillah, dia tak ada apa-apa. Walaupun dia aksiden, aku syukur sangat-sangat. Dia okey lah, tak adalah teruk sangat. Cuma patah sikit lah kaki dia. Jadi dapat aku nikmati wajah suami aku hari-hari melari hari ni. Sebab dia cuti 2 minggu. 2 minggu ni aku kena ngadap dia. Selama ni dia sibuk sangat. Akhirnya duduk kat rumah. Bolehlah aku masak lauk kegemaran dia. Lauk apa dia suka makan? Telur sak kicap. Lepas tu telur mata kebau. Malam telur dadah. Telur. Bila tidur sendawa keluar telur sebiji tu. Dan macam konan biawak dah tu. Kau golak kau terbayang kan. Kuat tu kan. Dan yang kelima, ikhlas. Apa maksud ikhlas? Ikhlas ni kita bekerja, kalau tak nak sakit jiwa, hati kita, emosi kita, bekerja ni ikhlas, tak mengharapkan pengiktirafan manusia. Yang kita harapkan adalah tu pengiktirafan daripada Allah Ta'ala. Allah bagi macam-macam. Macam hari ni, siapa sangka depan tengok Samsul Ubat ni? Kan, depan-depan excited ni tiap-tiap tahun. Tiap-tiap datang tu excited saja, macam tak pernah jumpa langsung. Bukan kita nak jumpa ke dulu program dulu? Oh tak ada, ni lain ni, grup lain. Oh yang dulu dah berhenti kan? Macam tu. Saya memang suka datang itu HM ni kan? Sebab dia berebut-rebut nak siapkan penginapan untuk saya. Saya kata tak apa, ni nak siapkan tak apa, saya katakan macam tu. Kan? Bagus ni, tempat pun cantik kan, baru. Untuk dia ikhlaskan kerja kita. Sebab Tuhan akan bagi yang terbaik untuk kita kalau kita serah pada Allah Ta'ala. Kita ni kalau kita minta sesuatu pada Allah Ta'ala, pertama, Tuhan akan bagi sama macam kita nak. Itu satu. Kedua, Tuhan tak bagi sama, dia bagi lagi baik lagi. Atau ketiga, Tuhan tak bagi atas dunia, Tuhan simpankan untuk akhirat. Tu je. Jadi kita jangan pening-pening kepala. Dan begitu juga kan, penetapan matlamat dalam hidup kita mustahak. Mustahak. Sebab apa? Kalau kita letakkan matlamat yang tidak realistik, itu juga boleh mengganggu emosi kita. Aku target mental aku dapat kahwin dengan Rosyamno. Agak-agak lah kan, tengoklah. Aku nak suami aku mesti handsome macam Aaron Aziz. Janganlah kan. Biarlah suami dia. Ketampanan dan kecantikan ini subjektif. Lawa dekat orang ni, tak lawa dekat orang ni. Ingat satu kata-kata saya nak bagi. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semula-mula perbuatan adalah akhlak yang baik. Akal ada kekayaan paling besar. Kebodohan itu adalah kemiskinan yang paling besar. Benda yang paling buruk sekali, terpesona pada diri sendiri, syok sendiri.
Dan semula-mula perbuatan adalah akhlak yang baik. Akhlak tu yang mustahak. Kerana muka dia tak lawa sangat sebabkan akhlak dia jadi baik. Orang yang terpesona diri sendiri ni teruk. Bayangkan, orang yang tak cantik rasa diri dia tak cantik, orang tu cantik sebenarnya. Faham tak? Orang yang cantik rasa diri dia cantik, orang tu tak berapa cantik. Orang yang cantik rasa diri dia tak cantik, ya Allah cantiknya dia. Dan orang yang tak cantik rasa diri dia cantik, kau boleh bayang tak betapa buruknya orang tu. Maksud dia terpesona pada diri sendiri. Ya. Jadi itu dia, redha terima suami kita, isteri kita. Saya pun itu tak sangka-sangka keluar pada restoran laksa Sarawak tu, orang boleh tegur saya, nak ambil gambar boleh, non muslim, free hair. Tak salah orang ke? Tak salah. Aaron Aziz kan? Dia kata bukan. Saya tu, saya tak ada bawa sangat, tapi saya pergilah kat bilik air tu. Tak mana yang sama kan. Okey. Jadi penetapan matlamat ni jangan letak matlamat yang tak realistik. Aku target dalam tempoh 5 tahun aku mesti jadi dekan dekat sini. La ilaha illallah. Agak-agak lah. Aku target dalam tempoh 3 tahun aku mesti jadi pengarah kampus. Astaghfirullahalazim kan. Janganlah macam tu. Benda tu bukan bawah bidang kuasa kita pun. Kan? Jadi makna jangan letak matlamat. Maksud saya tu matlamat yang tak realistik, yang tak boleh dicapai. Aku nak anak aku ni mesti dapat semua A. Pencapaian semasa dia macam mana? 4A, 1B, 1C. Maka ada kemungkinan dia boleh dapat. Kan? Ini setakat ni 5E. 5E, 2F contoh kan. Kau nak suruh dia semua A, memang jauh lah. Kesian budak tu. Tu budak tu bawa pitam, buah pinggang beralih, hari nak peksa tu. Kan? Jadi jangan kita push anak kita pada tempat yang tidak sepatutnya. Okey? Jadi dari segi emosi ni kita kena kawal. Kita kena kawal, kalau tak dia akan membawa. Sebenarnya kes bunuh, dadah, semua ada kaitan dengan emosi. Kan? Dera, yang macam kes dera budak OKU gitu kan. Semua ada kaitan dengan emosi. Kita tengok kan orang share dekat dalam media sosial ni, dia hentak budak tu nangis. Dia hentak lagi, dia kelabukan sikit gambar tok. Dia buat macam tu, ya Allah. Apa jadi tu? Sebab tak boleh kawal emosi. Alah, kita pun anak kita menangis, kadang-kadang kita buat geram, ambil kadang-kadang sampai satu tahap macam tu kan agaknya. Jadi makna kata kena kawal emosi kita supaya tidak mengundang kemudaratan kepada yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita beristirahat seketika. Ada apa-apa nak tanya tentang pengurusan emosi ni? Okey, sebelah sini okey. Sini apa-apa nak tanya? Alright. Ni okey, nak basuh muka, nak minum boleh, tak ada masalah. Okey, kita berehat seketika. Kita akan sambung semula pada jam 11 pagi. Kita akan sambung semula, rehat sekejap. Kita akan sambung untuk slot yang kedua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.